sahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kejayaan. Para pelajar dan guru yang dihormati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun sekali lagi pada hari ke-5 minggu ketiga hari ini dalam program Bengkel Menjawab Soalan Peperiksaan SPM Anjuran Yayasan Inisiatif Membangun Pendidikan dan Amal Kebajikan IMPAK dengan kerjasama Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik KTAC. Suka saya maklumkan kembali, program ini akan berlangsung pada setiap hari Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Disember 2021 ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk bengkel pada hari ini, kita masih menggunakan link Zoom yang sama seperti hari-hari sebelum ini. Link Zoom tersebut telah diberikan di dalam kumpulan Telegram Bengkel Menjawab Soalan SPM 2021. Para pelajar boleh berkongsi link tersebut kepada rakan-rakan lain yang masih lagi belum menyertai bengkel ini sebelum ini dengan klik pautan Google Form pendaftaran di ruangan chat box. Para pelajar juga dijemput untuk melayari Facebook Yayasan IMPAK di syarian Facebook Yayasan Inisiatif Membangun Pendidikan dan Amal Kebajikan serta Facebook KTAC di syarian Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik KTAC. Untuk makluman, sesi live ini juga dirakam secara langsung di platform YouTube dan Facebook Yayasan IMPAK serta Facebook KTAC. Baiklah, hadirin sekalian, untuk slot sepanjang hari ini, para pelajar akan bersama saya, Nur Intan Syazjana dan saya, Syafiratul Shima binti Sahri, sebagai moderator program anda pada hari ini. Sebelum memulakan sesi, siaran langsung ini, para pelajar dikehendaki mengisi borang kehadiran melalui aplikasi Moodle bagi setiap slot dan untuk kehadiran sesi live bersama guru dan admin, guru pelajar perlu memastikan aplikasi Moodle telah diinstal di telefon bimbit anda, tekan butang enroll as student di setiap subjek. Bagi pelajar baru yang belum membuat pendaftaran, anda boleh klik di pautan Google Form yang diberikan oleh penganjur di ruangan chat box. Untuk makluman semua pelajar, pada hari ini 18 Disember 2021, sesi siaran langsung kita ialah subjek sejarah, matematik dan bahasa Inggeris. Slot pertama kita pada hari ini merupakan subjek sejarah dan akan disampaikan oleh guru dinamik kita seperti biasa iaitu Cikgu Shima dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi sehingga 10.30 pagi. Manakala slot kedua pula merupakan subjek matematik yang akan disampaikan oleh guru dinamik kita iaitu Cikgu Arzman dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 11 pagi sehingga 12.30 hari. Untuk slot yang terakhir atau slot ketiga pula merupakan subjek bahasa Inggeris. Ianya akan disampaikan oleh guru dinamik kita iaitu Teacher Cik Suryati dan sesi ini akan berlangsung pada pukul 2 petang sehingga 3 petang. Sebelum memulakan majlis, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Nur Amin Benzul agar program kita pada hari ini mendapat keberkatan dan keredaannya. Dipersilakan Saudara Muhammad Amin.
Muhammad Amir. Okey, nampaknya saudara kita Muhammad Nur Amin Denzul tidak dapat menghadiri majlis. Okey, kita teruskan lagi dengan bacaan doa daripada Ustaz Mahfuzan daripada Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka lisanan dhakira wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afatan min kulli baliyah. ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك وعلى طاعتك يا كريم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا علم التأويل يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum program kita dilanjutkan, mari sama-sama kita saksikan video montaj Bengkel menjawab soalan peperiksaan SPM 2021 yang disediakan oleh pihak penganjur.
Okey, sementara kita menunggu Cikgu Shima untuk masuk, marilah kita bersama-sama menyaksikan video montaj. Inisiatif membangun pendidikan dan amal kebajikan atau IMPAK telah diperbadankan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, Akta 258 Jabatan Perdana Menteri pada 19 Jun 2019. Kelahiran IMPAK adalah atas kesedaran masih terdapat di kalangan masyarakat kita yang mendambakan santunan dan bantuan untuk pelbagai keperluan kritikal dan kelangsungan kesejahteraan hidup. Hasrat penumbuhan IMPAK pula telah dimangkinkan kerana alhamdulillah terdapatnya ramai insan-insan prihatin dalam masyarakat yang sentiasa bermurah hati untuk berkongsi rezeki, menghulur bantuan, namun memilih untuk saluran berkanun yang berwibawa seperti IMPAK. Penumbuhan IMPAK juga bertujuan untuk menyambung dan meluaskan usaha-usaha kebajikan yang dilaksanakan oleh sebuah yayasan pendahulu yang dipimpin oleh tenaga yang mengasas dan meneraju IMPAK sekarang. Walaupun IMPAK baru berusia setahun jagung dan masih dalam penggal pra-kelulusan faedah pengecualian cukai LHDN, ia telah mendapat sokongan dan sumbangan yang telah membolehkan ia melaksanakan program-program santunan komuniti dan bantuan persekolahan untuk beberapa kumpulan sasar memerlukan. Apabila negara dan dunia dilanda musibah COVID-19, IMPAK telah segera menghulur bantuan untuk asnaf yang amat terjejas saraan hidup. IMPAK telah menghulur bantuan wang dan bakul barangan makanan ruji kepada beberapa keluarga di beberapa lokasi. Sebagai usaha untuk membantu pelajar-pelajar asnaf miskin yang terjejas dan terpaksa melaksanakan PDPR belajar di rumah kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, IMPAK telah membekal peranti-peranti tablet untuk beberapa sekolah desa lengkap dengan kad SIM. Mereka telah memanfaatkan alat-alat ini walaupun setelah sekolah-sekolah dibuka semula. Menjelang Ramadan pula, IMPAK telah melaksanakan beberapa program bantuan bagi meringankan beban belanja insan-insan yang memerlukan sepanjang bulan puasa. Di antara yang telah menerima manfaat bantuan Ramadan IMPAK adalah beberapa asnaf di Kampung Ulu Dong Rau, Kampung Batu Lapan Gombak, Taman Bunga Raya Bukit Beruntung Rawang dan Kampung Cubadak Tambahan Kuala Lumpur. IMPAK juga telah menyantuni penduduk-penduduk asnaf miskin di Rumah Flat Seri Aman, Petaling Jaya, Selangor. Di Jeli dan Kok Lanas, Kelantan pula, IMPAK telah melaksana program sepinggan nasi, sepiring lauk setiap hari kepada beberapa keluarga dhaif di mana mereka menerima beras dan ayam setiap hari dari pembekal yang dibiayai oleh IMPAK. Untuk anak-anak miskin pula, IMPAK telah memberi baucer bernilai RM100 seorang untuk pembelian baju raya dan wang belanja Ramadan bagi 30 orang di Uludong, 20 orang di Kampung Cubadak Tambahan dan 15 anak-anak yatim di Flat Seri Aman. Di Sempurna Sabah pula, di mana IMPAK telah melaksana program santunan komuniti setiap tahun, kita telah memberi bantuan pelajaran dan bakul bantuan Ramadan kepada 40 insan-insan miskin. Sebelum dari ini, tahun lalu, Santunan Komuniti Sempurna telah menyaksikan pelaksanaan program-program kelompok yang disasarkan kepada pemanfaat miskin untuk program-program khatam pelajar-pelajar, pemeriksaan kesihatan, sumbangan asnaf, kempen derma darah dan pameran pendidikan anti dadah AADK. Sebagai meneruskan usaha yang telah bermula sejak beberapa tahun lalu oleh pengasas IMPAK di kampung angkat kita di Trabiang Tom, wilayah Stantreng, Keboja, IMPAK telah meneruskan pelbagai bantuan untuk menyantuni 125 pelajar di Madrasah Al-Huda. IMPAK telah melanjutkan usaha penternakan kambing untuk faedah pelajar-pelajar madrasah, di samping memberi bantuan pembiayaan makanan harian dan keperluan kenderaan. Sempena Aidil Adha, IMPAK bersama Institut Pengajian Al-Quran (IPAC) telah melaksanakan ibadah kurban.
pada tahun 2020, seramai 117 orang telah berserta mengorbankan 53 ekor lembu yang dilaksana rapi mematuhi SOP pengurusan impak dari pemilihan haiwan hingga pemanfaatan dan agihan hasil korban. Keistimewaan ibadah kurban impak adalah amalan memperkasamkan daging dari 30 ekor lembu untuk memungkinkan pelajar-pelajar madrasah makan daging 2 kali setiap minggu sehingga musim korban yang berikutnya. Amalan ini dilaksana kerana kampung Islam yang diterokai oleh keluarga miskin tidak mempunyai bekalan elektrik. Impak dan IPAC juga mengamalkan ibadah solat hajat dan doa khusus untuk kesejahteraan peserta ibadah. Impak juga membekalkan laporan bergambar untuk setiap lembu yang dikorban bagi dibekalkan kepada setiap peserta. Di samping program-program yang dijantakan Impak juga telah melaksanakan amalan ziarah pra-Ramadan dan pelbagai bantuan one-off seperti bantuan orang uzur, bantuan kilat walk-in dan bantuan mangsa musibah seperti puting beliung dan banjir. Impak juga telah menaja beberapa pelajar dengan bantuan pelajaran. Untuk membiayai kos-kos pelaksanaan program, Impak telah melaksanakan rayuan-rayuan kepada para dermawan dan entiti korporat. Alhamdulillah, walaupun Impak belum mendapat kemudahan pengecualian cukai LHDN, sokongan dan kebersamaan para dermawan amat mengujakan. Impak telah mengirim surat-surat perakuan penerimaan sumbangan dan penghargaan kepada mereka yang sungguh prihatin dan pemurah. Marilah kita bersama-sama berazam dan berikhtiar untuk menyantuni mereka yang masih ramai mendambakan bantuan. Baiklah, para pelajar sekalian, Okey, cubaan suara. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright, good. Okay, good morning everyone. Okay, call your friends, ajak kawan-kawan masuk, kita naikkan view ini masih sedikit so kita nak cecah hari ni. Pagi ni cikgu buat opening, selalu saya muncul hari Sabtu tapi selalu saya muncul hari Ahad tapi hari ni saya muncul hari Sabtu menggantikan saya bertukar masa siaran bersama dengan
Cikgu Maria, Cikgu Bahasa Melayu. Okay, so call all your friends. Okay, macam cikgu tulis, bangun dulu, tak mandi pun tak apa sebab awak tutup kamera. Okay, call up your friends. Okay, hari ni kita nak share, okay, untuk soalan esei pula. Okay, call your friends, masih belum terlambat ya. Okay, kita nak naikkan view kita. Okay, viewer kita nak naikkan student. Okay, hi Hadi. Vivi pun ada pagi ni. Awal Vivi masuk. Okey. Saya nampak Cikgu Majidah juga berada di talian. Begitu setia setiap minggu bersama dengan saya. Terima kasih Cikgu Majidah. Okey, I saw Alia Nabila. Okey. Call up your friends, okey? Call up your friends. Call up your friends. Okey. Ajak kawan-kawan masuk. Naikkan view kita lagi. Okey. Ada yang cikgu tak sebut, nanti jangan merajuk ya. Arisa Izurin. This is my form 4 kids. Pun masuk juga. Okey, bagus. I saw Rupa Shini. Okey, bagus. Okey, keep it up. Call up your friends untuk masuk. Vitage pun ada. Bagus Vitage. Masuk. Okey. Yang cikgu sebut ni ialah anak murid cikgu. Cikgu kenal. Sebab cikgu pesan suruh masuk. Yang lain ni anak murid juga. Anak murid juga. Cikgu nampak sardin. Ada sardin dekat dalam ni. Tak kisahlah nak. Sardin tak sardin. Okey. Call up your friends. Okey. Naikkan view kita. Kita nak naikkan view kita. Kita nak naikkan apa kita katakan? Kita nak naikkan bilangan pelajar. Okey. Kita nak cecah kalau boleh pagi ini, pagi Sabtu. Kita nak cecah melebihi 100 InsyaAllah. Boleh ke saya cecah 100? Boleh sebab tiap-tiap minggu saya cecah lebih daripada 150 actually. Tapi sebab ni kan dah mula cuti sekolah, cikgu takut ada yang on the go. So bila on the go ni biasalah terbabas. Okey. Alright. Okey, tengok siapa lagi. Ramai dah ada kat sini. Bagus. Okey, ajak lagi kawan-kawan masuk. Okey. So, ajak lagi kawan-kawan masuk. Ajak lagi. Terima kasih Kak Cikgu Majidah. Terima kasih. Okey, kita cuba saja. Okey, bagus. Okey, keep it up sayang cikgu. Sebab hari ni ada banyak perkara yang kita nak share. Okey, kita nak share. Okey, saya sedang menunggu sahaja signal daripada good morning Leong. Okey, cikgu sedang tunggu signal sahaja daripada pengerusi sama ada saya boleh mula ataupun tidak. Ataupun kita tunggu lagi sikit. Okey, kita tunggu sikit lagi, mungkin dalam 2-3 minit lagi. Mungkin ada yang baru nak turun daripada katil mencari handphone. Okey, tak mandi tak apa, tak ada masalah. Janji masuk kelas sejarah. Bukan tak handsome tak apa, janji kaya kan. Saya tak apa. Tak mandi tak apa, janji masuk kelas sejarah. Okey, on dulu dekat handphone masing-masing, pastikan bateri penuh. Sediakan pen dan kertas kalau ada. Kalau tak ada pun tak apa. Okey. Janji masuk kelas sejarah. Okey, naikkan lagi view. Cikgu dah macam nak jual barang pula kan, suruh naikkan view. Kelas Cikgu Sima. Okey, bila ramai yang join ataupun sikit join, ramai join dia akan lebih bersemangat lah nak share. Kalau sikit join pun jangan risau. Saya tetap bersemangat juga. Walaupun bilangannya hanya 2 ataupun 3 orang, saya tetap macam ni juga. Cuma bila audience kita ramai, kita akan serap all the energy. Okey. Sebab hari ni kita datang dengan mission untuk membantu anak-anak hebat saya pada pagi ni untuk menguasai teknik di bahagian esei pula. Okey. Alright, keep it up. Lagi. Naikkan lagi. Sikit saja lagi kita akan cecah angka 100. Hari ni saya tetapkan 100 je. Nampak tak? Husnuzon betul Cikgu Sima. Husnuzon betul. Okey. Naikkan lagi view. Call, panggil kawan-kawan semua. Okey, mana anak-anak saya yang aktif kat sini? Bangun. Good morning everyone. Rise and shine baby. Okey. Okey, bangun dulu. Tak payah mandi. Saya lah tulis tu. Okey. Alright, saya masih menantikan signal daripada pengerusi. Okey. Sama ada saya nak boleh mula ataupun belum. Okey, come on. Lagi. Sikit saja lagi untuk kita naikkan view kita. Okey. Alright. Saya sedang menantikan signal daripada pengerusi sama ada saya boleh mula.
Okey. Apa khabar semua pagi ni? Khabar Cikgu baik kat tu. Facebook pun ada view. Okey, terima kasih Hadi. Terima kasih Hadi bagi tahu cikgu. Ya. Kita sebenarnya kita nak lebih ramai lebih ramai join kita. Terima kasih Hadi. Setiap minggu Hadi ada. Aktif tahu anak Hadi pula. Aktif pelajar Hadi ni. Okey, terima kasih Hadi. Setiap minggu dia setia cikgu sebab saya faham kalau hari ni sedikit perubahan dari segi bilangan yang saya nampak di sini di Zoom saya nampak ni mungkin sebab selalu cikgu muncul hari Ahad. Tapi hari ni cikgu muncul pada hari Sabtu. Sebab saya bertukar sebab cikgu Maria ada hal, so cikgu tukar, so cikgu switch dengan dia. So besok jangan cari cikgu Shima besok tak ada lah. Besok cikgu Maria akan muncul pukul 9. So minggu lagi satu minggu terakhir saya akan muncul kembali seperti asal pada hari Ahad. Okey. Bagaimana dengan pengerusi? Bolehkah saya mula? Ke macam mana? Pengerusi. Hai. Oh, Cik Pengerusi. Cik Pengerusi? Alright. Boleh mula cikgu. Sure Alright. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu kita sekali lagi bersama dengan the one and only Cikgu Shima. Okay, so pada hari ini kita akan sekejap. Tunggu sekejap ya anak-anak, sekejap sahaja. Tunggu sekejap. Okay. Alright. Okay. Okay. Alright. Hari ini tibalah giliran saya. Sekali lagi, minggu untuk kita dah masuk minggu ketiga kita dah masuk minggu ketiga. Kita akan kali ini kita nak lihat kepada soalan esei pula. Okey, minggu pertama kita dah tengok kertas satu. Okey, kita dah tengok macam mana kita buat kertas satu. Minggu kedua kita dah tengok structure. Minggu ketiga kita akan melihat soalan esei. Okey. Alright, so kalau kita lihat kat sini, nampak cikgu dah done kan. Okey, cikgu dah done kan benda ni. Okey. So kita tengok dekat sini So minggu pertama kertas satu done. Ni done. Okey, sekarang kita nak tengok pula esei. Okey, bagaimanakah kita nak menjawab soalan esei? Selalu pelajar gerun. Okey, pelajar rasa tak selesa, gerun, banyak cikgu nak tulis. Okey, selalu anak-anak saya yang anak-anak saya panggil anak-anak okey, yang lebih sesuai selalu kata yang selalu kelas belakang yang tercorot cakap cikgu kita orang memang tak boleh skor. Salah tu salah tu. Okey, dengan teknik yang betul insya-Allah semua orang boleh jawab, boleh skor A, pasti dapat. Okey, kalau tak nak A pun nak lulus saja, senang saja. Okey, so hari ni kita nak fokus kepada soalan esei yang akan menyumbang sebanyak 60 markah. Okey, ini adalah soalan yang selalu orang tanya cikgu. Anda tanya, Cikgu Shima jawab. Okey, memandangkan ni adalah soalan selalu belajar tanya. Macam mana kita nak skor sejarah? Okey, macam mana kita nak skor sejarah? Sejarah ni susah tau cikgu, sejarah ni susah. Memanglah susah. Memanglah susah. Tak semua benda dalam dunia ni senang. Matematik pun susah, bahasa Melayu pun susah. Semua benda susah. Tapi whatever yang menjadikan benda itu mudah pada kita is our mindset. Okay, first of all, kita mesti menggunakan buku teks dan juga buku rujukan. Okay, buku rujukan ni banyak. Saya tak nak mention. Nanti ada banyak hati-hati yang terluka. Oh, Cima, kau tak mention pun buku kita orang dekat ni. Oh, tidak saya nak bagi tahu, dekat dalam Malaysia ni cikgu sejarah banyak keluarkan buku. Boleh tengok buku mana pun awak guna, tak ada masalah. Okay, secara peribadi saya secara peribadi memang saya menggunakan buku ni, okey. Buku ni wajib buku teks wajib. Okey. Saya juga menggunakan buku daripada sahabat saya, okey. Buku mentor, saya memang pakai buku tu.
Okey, saya juga pakai daripada buku Hot Tip pun saya pakai. Okey, ini dua yang saya memang major saya pakai. So yang lain-lain tu pun saya pakai, iPro, you name it. Semua buku-buku yang ada di pasaran memang cikgu pakai sebagai rujukan tambahan. Sebab apa? Buku-buku ini dibuat oleh rakan-rakan guru sejarah yang hebat. Okey, itu satu. Dari segi buku, buku apa pakai tak ada masalah. Okey, cuma tak boleh pakai majalah je. Contoh majalah hiburan semua tak boleh lah. Okey, so dua bahan ini sangat penting. Okey, yang kedua kita mesti menguasai teknik menjawab. Sebab itu awak tiap-tiap minggu masuk kelas teknik menjawab. Okey, teknik ni sangat penting. Okey, kita kadang-kadang dah betul, jawapan kita betul tapi tak jawab dalam bentuk yang sepatutnya. Kita dah kehilangan markah. Sebab itu teknik menjawab penting. Struktur lain, esei lain, cara kita nak jawab untuk objektif juga ada tekniknya. Okey, dan kita boleh menggunakan pelbagai medium pembelajaran. Okey, tak semestinya kita hanya sebab saya faham pelajar-pelajar saya bukan hanya yang boleh ulat buku, bookworm, baca buku je. Okey, tak suka buku tak ada masalah nak. Sekarang dunia teknologi. Okey, kita boleh menggunakan medium-medium pembelajaran seperti video, grup perbincangan, Telegram. Tapi grup Telegram ni ada banyak grup Telegram yang ada kat Malaysia, tapi tolong jangan mengarut dalam grup macam tu. Sedih sedih. Bila tengok, saya selalu tengok orang terus minta jawapan. Apa jawapan untuk ni so macam kita cuba elakkan benda macam tu. Okey, so medium pembelajaran banyak, YouTube banyak, kelas-kelas online banyak, boleh pilih saja hujung jari. Okey, guna handphone jalan. Okey, so ini caranya untuk kita belajar. Okey, so dalam masa kontingensi sekarang, menuju kepada road to SPM, road to final. Cikgu selalu cakap road to final, road to SPM. Yang berbaki tak sampai 3 bulan ni, apa yang kita nak buat? Pertama sekali bila kita study, kita kena study ada impak. Okey, contoh macam pagi ni cikgu hanya memilih 3 soalan esei sahaja daripada state. Cikgu pilih 3 soalan esei daripada state. Kalau awak fokus bersama dengan cikgu sampai pukul 10.30, dah 3 soalan esei awak jawab. Okey, dan lagi satu sayang, awak boleh boleh buka upload, awak boleh download nota bahan kelas okey, dalam aplikasi Moodle. Okey, that's why you can register. Okey, so ini adalah 2 rujukan utama sayang. Okey, silibus yang akan ditanya adalah daripada tingkatan 4 dan 5. Okey, so kita ada 1 jam 30 minit untuk menjawab. Jadi makna kata soalan esei kita kena jawab 3 soalan sahaja daripada 5. Okey, kita ada 3 soalan, sorry. Gerak-gerak pula. Okey. Kita ada 3 soalan nak kita jawab daripada 5. Selalu pelajar tanya cikgu, 5 soalan. Kita ada 10 chapter, 10 pula. Kita 20 chapter cikgu. Macam mana? Okey. Dalam kelas-kelas yang sebelum ni, dalam siri yang sebelum ni pun kita dah terangkan, soalan ditanya berdasarkan tajuk. Okey. So untuk sejarah kita ada 7 tajuk. Okey. So yang nak keluar dekat esei 5. Kalau awak tanya cikgu, cikgu soalan apa nak keluar? 5 form 5, 3 form 4, 2 form 5 ke? 2 form 5, 3 form 4 ke? Saya tak tahu, wallahu alam. Okey, wallahu alam, tak tahu sebab kita awak semua adalah batch yang pertama. Jadi apa yang kita buat adalah kita bersedia. Okey, mungkin nanti minggu depan ke kita tengok dalam siri kelas minggu depan, mungkin kita boleh bagi tips sikit ke kepada tajuk-tajuk fokus. Okey, tak boleh bagi awal, save the best for the last. Okey, so kita boleh lihat tajuk-tajuk fokus berdasarkan kepada trial state. Bukanlah cikgu ahli nujum, tidak, cikgu cuma tak ada benda tu. Okey, so apa yang penting tips kepada calon, cikgu tak nak buang banyak masa. Okey, apa yang penting kepada calon, sayang, tolonglah sayang. Okey, pertama sekali kita mesti faham kata tugas. Okey, cikgu selalu cakap pasal teknik BASH cikgu. Okey, mungkin ada pelajar yang baru join. Ada ke yang baru join? Ada ke pelajar saya yang baru join dekat sini? Ada tak pelajar yang baru join? So yang tak familiar lagi dengan BASH, ada Lia. Okey. Alright. So BASH teknik. Okey, cikgu ulang sebab ada pelajar yang baru join. Okey. BASH teknik. Okey, tak apa. Baru join tak ada masalah sayang. Tak ada masalah. Okey. BASH teknik ni sangat penting. Kenapa cikgu kata? Bukan nak kita kena hafal. Tidak BASH teknik ni, okey. What is BASH teknik? Okay, cikgu kena tarik sikit benda ni ke depan. Because I need to write. Hari ni tengok tudung cikgu tak on point pagi. Tu lah. Cikgu kalau tudung tak on point, nak online, alamak. Cikgu rasa macam tak cantik. Tapi tak apa. Saya tetap cantik dan comel. Okey, BASH teknik. Bagaimanakah BASH teknik membantu kita? Pertama kita adalah skill membaca soalan.
Okey, apabila kita baca soalan bukan sekadar baca saja, kita kena menganalisis soalan yang kita baca itu. Okey, baca sekali tak faham, tak ada masalah, nak baca lagi sekali. Tak faham juga, baca lagi sekali. 3 kali confirm faham nak. Okey, baca soalan. Okey, ini adalah teknik. Selepas kita baca soalan itu, kita mestilah menganalisis. Saya tiap-tiap minggu cikgu akan cakap tentang benda ni, tapi tak apa, cikgu memang suka. Okey, menganalisis. Analisis ni buat apa? Kita pertama sekali kena lihat kata tugas itu. Sangat penting. Kalau mengapa, kita kena bagi sebab nak. Kalau dia tanya bagaimana, kita kena bagi cara. Itu memandu kita apa yang kita nak jawab. Okey? Selepas itu kita mesti melihat kehendak soalan. Soalan nak apa? Kehendak soalan. Soalan nak buat apa? Dan juga markah. Markah ini sangat penting sayang. Okey, markah untuk esei bermula 4 hingga 8. Boleh 4 markah, boleh 6 markah, boleh 8 markah. So kita kena tengok berapa banyak nak tulis. Itu bergantung kepada markah. Okey, jangan markah 4 tulis sampai 1 muka surat. Rugi nak rugi. Jangan buang masa. Okey, time management is very important. Okey, S ini adalah subjek. Subjek ni apa? Okey, subjek ni macam kita kata watak ataupun peranan. Peranan siapa? PTM, British ke, orang Melayu ke, raja-raja Melayu ke, masyarakat ke, pemimpin ke, generasi muda ke. Kita kena lihat dalam soalan tu dia dah bagi. Okey, H ini adalah huraian. Okey, so kita seboleh-bolehnya nak ada fakta huraian contoh. Okey, dan juga fakta huraian contoh dan inference. Okey, inference tu kita gunakan untuk soalan kebat. Kalau fakta huraian contoh adalah untuk soalan yang berbentuk fakta. Okey, so biasanya pecahan soalan A dan B itu biasanya soalan berbentuk fakta. Kadang-kadang, okey, bahagian B itu, kadang-kadang bahagian B itu dia mungkin dah menjurus ke arah kebat. Okey, tapi yang pasti confirm stamp A mesti fakta. Tak ada lah lagi opening A tiba-tiba kebat, terkejut kita semua. Okey, soalan di aras A itu adalah aras tahu. Okey, boleh ya? Alright. So, penting untuk kita ikut dulu. Kita kena tahu dulu benda ni. Kalau kita tak faham, this is what we call technique. Okey, bila kita baca, kita kena analisis. Ambil masa lebih kurang 10 second to 20 second. Kalau awak tak buat benda ni, sebenarnya lagi satu, pelajar dia agak, dia dia rasa dia confident level langit ke-7 jawapan dia. Tapi sebenarnya tak ada rangka. Tak boleh, sebab tu kita kena analisa, tengok apa yang dia nak. Okey, dalam kelas hari ni cikgu akan cuba tunjukkan bagaimanakah caranya. Okey, so dia ada banyak cara untuk kita jawab, untuk kita belajar pun nak jawab benda ni. Selalu pelajar kata, alah cikgu senang je, baca je lah skema jawapan. Baca. Baca, kita kalau baca kita tak ada teknik yang betul, tak boleh Okey, so sebagai peringatan mesra lagi manja, kita mesti faham kata tugas dan kehendak soalan. Okey, kena tengok kadang-kadang dalam satu soalan tu ada 2 benda dia minta dekat kita. Okey, ada setengah soalan satu benda je, ada setengah perkara dia perlukan dua jawapan. Jadi markah itu kita perlu split into 2. Let's say 8 marks, okey. So pecahan untuk A tu 4 lagi 1 4. Okey, tak boleh kita cerita yang ni lebih, yang ni kurang, kita expect akan dapat full. Tidak So dia kena tengok benda ni Dan tolonglah sayang, tolonglah kita mesti mula dengan pangkal ayat ataupun kepala ayat ataupun intro lah. Bahasa yang mudah. Okey, dan inilah FHCI, FHC. Okey, selalu pelajar mungkin ada yang baru join. Cikgu faham ada yang baru join, ada yang baru yang tersedar di alam fana cintamu. Dari dah tidur lama, lepas tu hari ni baca dang, jom masuk kelas sejarah Cikgu Shima. Okey, nak tengok apa yang kita boleh. Okey, selalu pelajar dia kata, cikgu saya tak boleh tulis inference. Jadi dah tak boleh tulis inference, terus tak tulis. Jangan. Okey, dengar sini sayang-sayang cikgu. Dengar sini peringatan mesra lagi manja. Okey, Cikgu Shima nak bagi tahu. Dengar anakku. Andai kata kita tak mampu tulis inference, tapi kita hanya mampu memberikan fakta, tulis je nak. Jangan disebabkan inference tu awak tak tulis langsung. Dan lagi satu, awak selalu cakap, nanti jawapan saya salah. Tolong jangan ambil tugas pemeriksa kertas sayang, tulis sahaja. Salah tak potong markah. Okey, bab kata Cikgu Yusof dalam satu siri dia, saya dengar, dia cakap macam ni.
Dalam sejarah tak putus markah, Cikgu Yusof ni antara cikgu yang famous untuk sejarah. Saya selalu ikut. Walaupun saya cikgu, saya pun dengar juga kelas Cikgu Yusof, Cikgu Gani, ramai cikgu-cikgu sejarah yang buat kelas, saya dengar. Saya dengar sebab saya masih lagi belajar, okey, bagaimana idea-idea hebat. Dia orang selalu cakap macam ni kan. Sejarah tak potong markah, sejarah bagi markah saja. Pemurah cikgu-cikgu sejarah ni. Okey, jangan ambil tugas pemeriksa. You have to write. Okey, ni benda yang penting. Selalu awak kata, alah cikgu, semua orang tahu. Sayang, satu Malaysia, kita ada pelbagai pelajar. Disebabkan pelajar tu dia rasa dia takut salah, tahu tak tulis. Jangan risau sayang, tulis je. Tulis je nak. Okey, dan satu lagi, okey, kalau boleh gunakan kata hubung, okey, untuk kita bagi panjang kita punya, okey, supaya ada huraian, okey, kepada pemeriksa kertas. Apabila dia jumpa perkataan kata hubung ni, dia akan tahu depan fakta lepas kata hubung itu adalah huraian. Kan kita dah dapat 2 markah. Okey, kita tak nak bagi fakta saja. Okey, dan pemberatan yang seimbang. Seimbang ni makna kata tengoklah markah dia. Kalau markah dia 4, janganlah tulis sampai satu muka surat, membazir. Kalau markah dia 6, dah cubing kau tulis, sikit je kau tulis. Okey, itu pun tak ada hal juga bagi pada cikgu cuma yang penting tulis. Okey, banyak ke sikit ke tulis. Okey, persediaan kita. Okey. Alright. So, ni soalan yang selalu orang tanya. Cikgu, okey. Alright. So, saya letak ni kat tepi. Okey. Cikgu, kalau soalan tu 4 markah, 6 markah atau 8 markah, berapa banyak nak tulis? Betul? Ini antara persoalan yang selalu bermain di minda awak. Awak semacam berapa banyak nak tulis? Berapa banyak nak tulis? Sayang. Okey. Dia sangat berbeza untuk setiap individu. Okey. Contoh, kalau awak yang memang rajin membaca jambatan ilmu, okey, awak boleh tulis. Kepada yang baru belajar, yang ada masalah bahasa, yang ada masalah tak tahu nak tulis macam mana, jangan risau sayang, jangan risau ya, jangan risau. Kenapa? Fakta sahaja pun kita masih boleh dapat markah. Fakta takkan tak dapat markah. Fakta mesti dapat markah. Huraian tu mungkin salah, tak dapat markah. Contoh mungkin salah, mungkin tak dapat markah. Inference kita salah, mungkin tak dapat markah. Okey, berapa banyak kita nak tulis? Kalau soalan itu 4 markah, okey. So 4 markah biasanya 2 fakta, 2 huraian. 6. Okey. Kalau 6 ni biasanya kita bagi 3, bergantung Kalau awak ada huraian contoh, fakta huraian contoh 6 2. Okey. Tapi kalau awak tak ada contoh, awak kenalah banyakkan dekat huraian. Okey, fakta tetap samalah. Okey. Kalau 8 markah, okey, 8 markah. Bergantung kepada seorang pelajar. Kalau dia boleh tulis fakta huraian contoh, okey, 3 isi dah ngam ataupun dia ada huraian lanjut, tu tak ada masalah. Okey, so kita akan lihat yang ni dalam sesi tutorial kita. Kejap lagi kita nak buat latihan. Kita dah nak mula dah okey, kita dah panas, saya rasa kita dah nak mula bagaimanakah caranya. Okey, saya telah memilih 3 soalan trial state. Okey, soalan yang pertama saya pilih adalah soalan daripada Malayan Union. Flashback sikit. Okey, so tajuk Malayan Union antara tajuk yang panas. Kenapa cikgu kata panas? Banyak sikit pilih tajuk Malayan Union. Okey, tetapi sayang, okey, kita flashback sikit. Dalam tajuk Malayan Union ni kita kena tahu apakah soalan yang boleh ditanya pada kita. Okey, so ni penting. So bila kita kata kita study, bila kita dapat soalan, kita kena tahu soalan tu dia boleh tanya apa pada kita. Okey, so untuk hari ni cikgu ada 2 formula. Cikgu nak kongsi dengan anak-anak hebat cikgu. Okey, 2 formula. Okey, kalau keluar soalan MU, keluar soalan MU dan kena topik yang cikgu bagi tahu ni, jackpot. Jackpot pagi-pagi. Okey, pagi ni cikgu nak berkongsi dengan anak-anak hebat cikgu beberapa tips bagaimanakah caranya untuk awak menguasai topik Malayan Union. Saya pilih dulu Malayan Union. Ada 2 formula saya yang saya nak share dengan awak semua. Mungkin dah tengok hari tu, saya nak share lagi sekali. Okey, dan bagaimana dia membantu kita. Okey, dalam tajuk Malayan Union, kita kena tahu ciri-ciri Malayan Union. So buat sikit catatan. Okey. So cikgu selalu pesan teknik 3C. Teknik 3C. Cari, catat, cepat. Okey. So dalam masa-masa contingency ni, mungkin cikgu awak dah bagi soalan trial state. Okey, dia bagi soalan. Awak jangan lupa tulis catatan kat situ. Kalaupun tak jawab penuh, awak cari jawapan, awak buat catatan kat situ. Sangat penting. Okey, so MU dia boleh tanya kita apa? Ciri MU. Apakah ciri-ciri MU? Okey, ingat lagi tak? Saya rasa macam saya ada share. Okey, ciri-ciri MU. Ciri-ciri MU adalah
Kalau saya bagi ciri-ciri MU adalah Ketua Polis Negara, KPN. Apa Cikgu Zima pagi-pagi ni merepek? Tidak, saya tak merepek. KPN. KPN tu apa? K adalah kewarganegaraan. Ni kan kita nak flashback. Okey, cikgu ni bukan hanya nak ajar teknik. Ni salah satu cara supaya kita engage dan fall in love with the subject. Sebab rasa senang je. Okey. PN ni apa? Perikatan Nasional. Oh, tidak. PN ni adalah pentadbiran sayang. Pentadbiran. Okey. Katakanlah awak tulis ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union, kewarganegaraan secara jusoli, dah 1 markah. Okey, pentadbiran, dari segi pentadbiran apa? Gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan 2 buah negeri selat, dah 1 markah. Singapura diasingkan, 2 markah. Nampak? Dah ada 3 markah kat situ. Siapa kata susah? Susahnya apabila kita tak nak cuba, kita tak nak tulis, jadilah susah. Nampak? Okey? So nanti kita tengok lagi. Okey? Reaksi. Reaksi Raja-Raja Melayu. Reaksi Raja-Raja Melayu ada formula. Kejap lagi kita tengok. Okey? Penentangan penduduk tempatan pun ada formula. Macam mana dia membantu kita. Okey? Markah untuk sini, dia biasanya 6 hingga 8 markah je. Bukan banyak sangat pun. 6 hingga 8 sahaja. Berapa banyak kita nak tulis. Okey? Yang ni saya kena, analisis ni saya kena berterima kasih kepada guru-guru daripada MRSM. So saya ambil, saya share dengan anak-anak hebat semua. Okey? Apa yang perlu anak-anak tahu tentang MU. Okey? Contoh dekat sini, pembubaran MU. Kenapa MU ditolak? Okey, kenapa tidak berjaya dilaksanakan? Why? Okey, dan juga soalan kebat. Bersejujukah anda dengan langkah yang dilakukan oleh penduduk tempatan menentang MU? Okey, soalan kebat. Kita nak jawab kebat pun kita kena tahu. Okey, setuju ke tak setuju? Kenapa orang bantah? Alright? Okey, dapat. Cikgu N tu apa? Pentadbiran sayang. Tishan sayang. Sebenarnya dia dua ciri je. Cikgu KP nampak macam tak sedap kan? So cikgu letaklah KPN, pentadbiran. N tu sekali, combine. 2 ciri saja. Okey? 2 ciri saja sayang. Okey. So boleh tanya boleh buka kalau rasa nak bagi satu Malaysia dengan suara, bukalah. Cikgu pun nak dengar juga suara awak semua. Okey. Kalau malu tulis je di ruangan chat, insya-Allah cikgu akan baca. Okey. So kita lihat dulu soalan pertama. Soalan pertama cikgu ambil daripada negeri Perak. Okey. Saya sangat teruja dengan soalan ni. Okey. Alright. Ni daripada negeri Perak Okey. Sedia Cikgu rasa dah pukul 9.30 kita dah mula. Cikgu dah bagi tips. Okey. So along the way okey, tak apa Tishan. Jangan ni. Jangan risau sayang-sayang cikgu. Okey, tanya je soalan. Anda tanya, Cikgu Shima jawab. Cuma jangan tanya soalan merepek-merepek dan lagi satu, okey, apabila kita dah nak mula, cikgu mohon kerjasama anak-anak hebat cikgu yang berada di Zoom kita ada di Zoom. Okey, cikgu minta sangat tolong jangan conteng slide cikgu. Tolong So kita nak masuk ni, nak belajar. So jangan spoil mood pagi-pagi orang. Kita bangun pagi-pagi, macam mana awak bangun turun daripada katil, macam itulah saya pun turun daripada katil pada hari Sabtu yang sepatutnya kita semua boleh tidur. Tapi kita bangun untuk kita jihad ilmu kita. Okey, tolong jangan conteng slide cikgu Tolong nanti mood cikgu swing. Okey, saya tak nak mood saya swing. Okey, kita nak tengok soalan ini. Gambar ini memaparkan penentangan rakyat tempatan terhadap Malayan Union. Kita dah ikut B yang pertama, kita baca gambar memaparkan. Okey, kita harus faham sayang, dalam soalan kadang-kadang dia bagi rajah, kadang-kadang dia bagi gambar, kadang-kadang dia bagi petikan. Semua perkara yang diberi itu yang kita panggil stimulus, memberikan kita sebenarnya memberikan bantuan kepada kita. Okey, gambar memaparkan penentangan rakyat tempatan terhadap Malayan Union. Azatul cikgu dah nampak, tolong tengok. Baru sebut dah mula. Tolong tolong. Kalau tak apa tolong jangan penentangan rakyat tempatan. So kita dah tahu soalan ini adalah berkaitan tentang penentangan rakyat tempatan terhadap MU. So kita tahu ini adalah soalan berkaitan dengan Malayan Union. Okey, soalan yang pertama, mengapakah mereka menentang pelaksanaan MU? Okey, sekarang kita dah tahu so cikgu kena tarik sikit. Bila saya tarik benda ni, bila saya nak tulis nanti muka saya nampak macam besar sikit, tapi tak apalah. Tak ada hal lah. Okey, mengapa? Mengapa di sini ialah sebab. Okey, kita dah tahu sebab. So markah dia 6 sayang.
Mengapa mereka menentang? Mereka ni siapa? Siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Mereka ni adalah rakyat tempatan. Siapa? Tu yang ada dekat subjek ni. Nampak? Alamak, tak cantik pula cikgu buat macam ni. Okey. Saya mementingkan juga kecantikan. Nampak? Menentang mereka. Mereka ni siapa? Siapa mereka? Ini adalah subjek. Sebab tu kita tahu bila kita baca soalan. Okey. Mereka menentang. So sebab kita nak bagi tahu yang pertama sekali adalah tentang sebab penentangan. Okey. Yang kedua, bagaimanakah mereka menzahirkan? Bagaimana? Bagaimana di sini adalah cara menzahirkan. Apa maksud menzahirkan? Bagaimana mereka tunjuk kata dia tak suka. Okey, bagaimanakah bentuk penentangan? Cara penentangan juga membawa 6 markah. Okey. So sekarang kita lihat dulu sebab So ingat sayang, okey, bila kita jawab ni kita kena lihat dekat sini, kita kena tengok, kita nak kena bagi ayat lengkap ayat itu mesti boleh berdiri dengan sendiri. Okey. So kita tengok dulu bagaimanakah cara jawapan kita. Okey. Contoh kat sini rakyat tempatan menentang Malayan Union kerana, nampak ada intro. Kelas kau nak ada intro. Ada markah tak untuk intro? Alright, ada markah tak untuk intro? Ada markah tak untuk intro? Ada tak siapa-siapa nak bantu cikgu? Ada markah tak untuk intro? Sayang? Rasanya tak ada cikgu. Ya, bagus. Tak ada markah untuk intro. Terima kasih kepada yang menjawab itu. Terima kasih. Saya tahu saya tidak berkeseorangan. Okey, kita tengok dekat sini Okey, rakyat tempatan menentang Malayan Union kerana. Yang ni memang tak ada markah tapi ada intro. Okey, kenapa? Pertama sekali kerana mereka membantah tindakan Sir Harry Michael. Okey, mereka buat apa? Mereka telah cikgu pakai pen cikgu lah Okey. Mereka telah membantah membantah tindakan Sir Harry Michael yang telah mengugut membantah Kenapa dia membantah? Kerana telah mengugut membantah tindakan Sir Harry Michael. Okey, dia buat apa? Yang telah mengugut Raja-Raja Melayu menurunkan tanda tangan. Nampak? Selain itu, nampak dia letak penanda wacana. Penting juga. Okey, semalam cikgu ada kelas. Dia tanya antara soalan dia tanya kat saya. Cikgu, kalau tak ada penanda wacana, potong markah tak? Tak potong sayang. Tak potong. Cuma apabila kita ada penanda wacana, sebenarnya kita sedang hantar signal kepada pemeriksa kertas kita. Apa signal yang kita hantar kepada pemeriksa kertas? Kita bagi tahu dia indirectly, bukan kita cakap kita hantar paper kata cakap, hello cikgu, saya letak penanda wacana tu sebab ni. Tak. Okey, pada semua pemeriksa kertas, dia memang tahu bila ada penanda wacana tu mana kata ada fakta baru. Okey, kita mudahkan. Jangan kau sulitkan. Mudahkan. Raja-Raja Melayu tidak diberikan masa. Tidak diberikan masa untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri. Cikgu, saya tak tahu Majlis Mesyuarat Negeri. Nak tulis apa? Dengan penasihat boleh. Dengan pembesar tempatan boleh. Tak ada masalah. Dekat sini faktanya adalah mereka tidak diberikan masa. Mereka telah diugut. Okey. Seterusnya, nampak dia letak lagi satu. Nampak? Okey, Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. Dia kehilangan kuasa. Okey. Kehilangan kuasa. Cikgu parking kat kuasa lah. Kenapa? Sebab hanya terlibat dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Cikgu, kenapa adat istiadat tak dapat markah? Agama Islam je dapat markah. Contoh satu saja. Okey. Mana-mana datang dulu. Contoh yang kata yang depan ni awak tulis berkaitan undang-undang tanah dan adat istiadat. Undang-undang tanah salahkan. Yang tu dapat markah. Adat lepas tu dapat markah. Okey? Mana-mana satu yang datang dulu. Okey? Pengurusan zakat juga diuruskan oleh Gubernur British. Zakat. Ini telah mengancam kedaulatan institusi raja-raja. Nampak? Okey? Inilah sebab sebenarnya ada banyak sebab, tapi ini yang common, yang senang untuk kita ingat. Okey. Kenapa rakyat tempatan membantah? Why dia membantah? At first place, kenapa membantah? Sebab melibatkan Raja-Raja Melayu. Orang dulu mereka sangat taat dan setia kepada raja. Okey, tindakan itu telah mengugut. Nampak sayang? Okey.
Okey, cikgu highlight lah bagi nampak lebih jelas, pakai warna biru lah. Telah mengugut raja-raja Melayu menentang kerana membantah tindakan Sir Harriet McMichael yang telah mengugut raja-raja Melayu. Okey, mereka tidak diberikan masa, okey, kehilangan kuasa. Hanya dalam agama Islam, zakat juga diuruskan oleh Gubernur British. Dah kenapa? Okey, ini telah mengancam kedaulatan institusi beraja. Nampak? Okey. Bila kita buat latihan, kita dah boleh nampak trend-trend soalan, pattern-pattern soalan. Okey, dia boleh tanya, okey, daripada pelbagai state memilih soalan ni, tapi ada state pilih ciri-ciri, ada state pilih kenapa. Okey, so different. Tapi sebab tu cikgu bagi tadi yang flashback tu. Okey, apa yang boleh disoal? Okey, macam kita nak pergi battle, kita kena tahu apa benda yang, senjata apa kita nak bawa. Okey, kita nak pergi apa-apa pertandingan ke apa, kita mesti dah ready. Apa yang boleh disoal? Apa yang boleh tanya kat aku daripada bab milenium ni? Okey? Alright. Cikgu, nak kata raja-raja Melayu hilang kuasa. Lagi satu, kewarganegaraan yang longgar mengancam kedudukan orang Melayu. Boleh ke? Boleh sayang. Boleh. Boleh Tishan. Boleh. Dia hantar direct message. Alah, tulis je lah bagi public. Bagi semua orang boleh baca. Raja-raja Melayu hilang kuasa. Boleh. Okey, ini adalah contoh cikgu bagi contoh. Bagus Tishan? Okey. Bagus sayang. Okey. So nampak kat sini sayang. Kalau kita tengok, ini adalah sebahagian daripada apa yang kita boleh tulis. Okey. Dia ada dua perkara, okey, yang menjadikan kemarahan. Okey. Pertama sekali raja-raja Melayu dan orang-orang Melayu. Okey. Kenapa orang Melayu marah? Okey, disebabkan oleh orang Melayu kehilangan hak istimewa dia terancam. Status quo dia terancam apabila syarat kewarganegaraan yang terlalu longgar. Boleh pilih. Boleh pilih. Ini cikgu bagi contoh cadangan jawapan. Sebenarnya sayang, ada banyak Lia, minta maaf cikgu. Ya Allah, jangan risau sayang. Cikgu tak marah. Nak tanya, kalau tak tulis introduction tapi terus jawapan, adakah markah akan ditolak? Contoh, terus tak ada intro. Sebenarnya intro tak ada markah. Cumanya intro nak bagi sedap lah. Seboleh-bolehnya dia tak tolak markah sejarah dia tak tolak markah kena ingat sayang. Sejarah tak tolak markah sayang. Kita bagi saja. Tolak tak ada. Bagi je. Okey? Cumanya macam contoh dia macam ni lah. Contoh contoh. Cikgu, ni dua huraian ke macam mana? Dua huraian kat mana sayang? Yang mana tu sayang? Yang 4 selain itu tu huraian ke contoh? Huraian kan yang tu? Yang ni, selain itu. Selain itu, raja-raja Melayu tidak diberikan masa. Selain itu, yang dah jadi huraian dah. sayang. Tak, lepas daripada selain itu, raja-raja sampailah ke mesyuarat negeri itu dah kira huraian ni cikgu. Mesyuarat negeri, mana mesyuarat negeri? Ini, raja-raja Melayu tidak diberikan masa untuk berunding dengan majlis mesyuarat negeri. Mereka tidak diberikan masa. Tidak diberikan masa. Kat situ masa. Masa yang tu huraian lah cikgu. Ya, huraian. Huraian. Okey? Clear Boleh sayang-sayang cikgu? Nampak? So ini sebab kenapa orang Melayu. Okey? Macam tadi Tishan kata tentang kewarganegaraan. Tishan kata kewarganegaraan yang longgar pun betul. Okey? Sebenarnya sayang-sayang cikgu. Lihat di sini. Kita dia ada tolong tutup mic sayang. Tolong tutup mic kerana dia mengganggu suara cikgu yang tak berapa merdu ini. Kelas kau nak. Okey, kalau kita lihat di sini, kita lihat ini adalah contoh jawapan banyak sayang. Okey, cikgu selalu pesan dengan pelajar saya, kalau rasa malas boleh study by skema jawapan. Tetapi skema jawapan ni banyak sayang. So bila awak tengok banyak-banyak, kau nanti rasa macam susahnya. Jadi kita tarik. So kita tarik apa yang kita senang nak ingat. Admin minta tolong mutekan mic pelajar. Okey. Alright. So ini contoh mengapa. Okey. Soalan yang kedua, bagaimanakah mereka menzahirkan? Bagaimana adalah cara. Okey. Sekarang cikgu nak bagi contoh. Admin minta tolong minta tolong mutekan mic murid. Terima kasih. Okey, yang kedua kita nak melihat cara. Okey, cara. Bagaimanakah cara? Okey, cara menzahirkan penentangan. Macam mana mereka
Please. Sekejap Okay. So kita tengok dekat sini bagaimana adalah cara. Okey, hari ni cikgu nak perkenalkan dua Okey, cikgu nak perkenalkan dua formula tentang penentangan. Okey, pertama sekali cikgu dah bagi cikgu rasa hari tu cikgu dah share. Sekarang lagi cikgu akan share lagi sekali, mungkin ada yang baru join kelas cikgu. Okey, ada yang tak biasa lagi. Okey, so cikgu akan bagi satu mnemonik cikgu panggil ini mnemonik Bagaimanakah menzahirkan penentangan? Okey, penentangan Raja-Raja Melayu dan juga orang tempatan. Okey, penentangan Raja-Raja Melayu cikgu pakai mnemonik Polis Special Branch kejar pencuri motor. Okey, Polis Special Branch. Ada 5 cara penentangan Raja-Raja Melayu Ada 5 cara. Pertama sekali P, polis, permaisuri Perak. Nampak? Sultan's wife leads protest of women against union. Macam pun dah baca berita cikgu rasakan. Okey, yang kedua, surat bantahan. Surat bantahan telah dihantar ke kota London oleh siapa? Sultan KPJ. Cikgu ni pasal apa? Sultan KPJ, Sultan Kedah. Okey. Sultan Johor. Okey. Sultan Perak. Sultan Perlis ke cikgu? Saya macam confused lah cikgu. Saya tulis Kedah, Perlis, Perak, Johor. Sebab saya tak pasti lah cikgu P yang mana. Tak ada masalah nak. Mana-mana yang ada kat situ, yang salah dia tak potong markah. So satu je untuk contoh. Okey. Kongres Melayu, Raja-Raja Melayu menyokong Kongres Melayu ditubuhkan semula. Okey, P, pulaukan Majlis MU. Raja-Raja Melayu tidak menghadiri Majlis Pelantikan Gubernur MU. Dah satu markah. Okey. Malayan Union isu berkaitan Malayan Union telah dibawa ke Mahkamah Tinggi. So ini contoh ada 5 fakta di sini. Okey, 5 fakta. Awak boleh screenshot. Awak boleh ambil gambar. Okey, boleh ambil. Jangan risau, cikgu cuma tak marah sebab ini nak bantu awak semua. Bagaimana menzahirkan? Inilah cara dia. Okey, dari segi jawapan tengok dari segi jawapan banyak sayang. Tengok sini. Membawa kes ke Mahkamah Tinggi England. Okey, Sultan Perak, Sultan Kedah, Sultan Johor. Tak ke KPJ ni? Tak ke KPJ? Ingat macam tu. Cikgu, kalau saya tulis Sultan Perlis, saya tulis Sultan Kedah, Sultan Perlis, Sultan Johor. So dia akan bulat dekat Perlis. Tapi markah tetap dapat satu. Dapatlah contoh. Membawa kes. Siapa yang bawa kes ni? Sultan mana? Ini adalah apa yang Raja-Raja Melayu buat. Okey, bercadang berangkat ke England. Okey, mereka nak bawa kes ni, bawa ke England. Okey, berdasarkan sistem perundangan British, McMichael mendapatkan tanda persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Cikgu, yang ni saya tak ingat. Tak ada masalah nak. Ni dah ada fakta, bawa kes ke mahkamah oleh Sultan apa? Dah 2 markah kat sini. Okey, kita buat ikut kemampuan kita. If you can write more, you can explain more, go. Tapi kalau yang pada anak-anak ni cikgu kesian kepada anak-anak hebat cikgu yang dia ada masalah bahasa, yang dia tak boleh tulis panjang-panjang. Tak ada masalah sayang. Okay, don't limit yourself. Okay, jangan sebab tak boleh tulis langsung tak tulis. Okay, selain pada tu menghantar surat bantahan ke London. Sultan yang sama juga, Sultan KPJ, Kedah, Perak, Johor. Sama kan? Perak, Kedah, Johor. Sultan KPJ lah. KPJ kan hospital, senang nak ingat. Okey, menghantar surat bantahan. Mereka hantar surat kepada George Henry Hall. Cikgu, saya tak ingat George Henry Hall. Kan cakap je lah dia hantar surat pergi ke London, sudah. Okey, kenapa? Kenapa dia hantar surat tu? Mendakwa telah diperdaya. Dan juga diugut oleh Sir Harold McMichael. Okey. Ini Tuanku Said Putra Jamalul Lail. Okey, menghantar telegram kepada kerajaan British di London. Cikgu, yang ni saya tak ingat. Tak apa. Tadi dah 2. Menghantar surat bantahan 1. Siapa hantar? Sultan KPJ dah 2. Okey, mendakwa diugut dah 3. 3 campur 2 dah 5. Dia minta tadi berapa? 6 je nak. Cukup tak? Okey, jangan risau. Ada lagi. Ada lagi. Cikgu bawakan lagi. Permaisuri Perak. Permaisuri Perak menentang gerakan MU. Nampak?
Siapa permaisuri? Raja Perempuan Kalsum. Cikgu saya tak tahu nama. Tak ada masalah nak. Okey, menunjukkan rakyat, raja dan rakyat bergabung menentang MU. Itu peranan daripada raja. Bantahan dilakukan di hadapan ahli parlimen British di London. Okey, contoh diorang buat Okey, nampak? Okey, memulaukan upacara pelantikan gubernur. Mereka tak pergi. Tak pergi. Okey, kalau nak tengok benda ni, cikgu cakap nak study skema jawapan banyak. Study satu saja. Nampak? Satu saja. Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang MU. Okey, menunjukkan rakyat dan raja sama-sama tidak bersetuju. Dan 2 markah. Special branch, surat bantahan dihantar ke London oleh Sultan KPJ. Nampak? Ini cara teknik. Bila kita tulis tak ada masalah. Sekarang kita nak masukkan all the information di sini. Di sini, plug in. Okey, kalau kata soalan ni keluar, letup senak. Tengok markah datang air lalu. Ini baru tindakan Raja-Raja Melayu. Okey, harus diingat ya sayang. Dekat sini dia boleh tindakan Raja-Raja Melayu, dia boleh juga tindakan orang tempatan. Cikgu, kalau saya tulis pasal orang tempatan, salah ke cikgu? Tak salah ya, tak salah. Sebab itu di sini mereka ya, saya nak highlightkan di sini sayang, mereka. Mereka ini merujuk kepada siapa sayang? Rakyat rakyat tempatan. Siapa rakyat tempatan? Dia boleh Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu ataupun kita kata penduduk tempatan. Mereka. Di sinilah datangnya kemahiran kita menganalisa. Okey, cikgu, kalau saya tulis Raja-Raja Melayu saja, saya tak tulis orang Melayu, salah ke? Tak salah sayang, betul. Betul. Okey, cikgu, kalau saya tulis orang Melayu, tak buat Raja-Raja Melayu, betul ke? Betul. Sebab tu cikgu cakap skema panjang. Tinggal tak tulis je. Okey, tadi cikgu dah bagi formula untuk Raja-Raja Melayu for this special branch. Okey, mari kita lihat kepada orang Melayu. Ada berapa tindakan orang Melayu? Okey. Cikgu rasa cikgu dah bagi tahu dulu. PCK. This is my favorite sitcom. Puah Cukang. Bagaimanakah Puah Cukang membantu kita? Okey, P, persatuan. Persatuan-persatuan Melayu telah dihidupkan semula. Akhbar. Okey, akhbar. Akhbar apa? Akhbar apa? Harian Metro. Jangan tulis macam tu Dan yang terlampau tak ada pada waktu tu tak ada akhbar tu. Okey, kita ada kita boleh tulis macam Utusan Melayu. Kita ada. Ya sayang. Okey, si Cendekiawan Melayu. Akhbar Siapa Utusan Cendekiawan Melayu kan, Melayu? cikgu? Datuk On Jaafar. Okey, so kita ada bantahan daripada wanita. Siapa? Kita tengok. Okey, UMNO telah ditubuhkan untuk menentang MU. Okey, Kongres Melayu apabila 41 persatuan bergabung membentuk MU. Okey, membentuk MU pula, membentuk UMNO. Minta maaf, hujan kat luar, cikgu terpaksa lawan suara saya, hujan dan saya. Okey, dan negeri-negeri Melayu, bantahan juga dibuat di negeri-negeri Melayu. Okey, kalau tengok dekat sini sayang, kita boleh terjemahkan, nampak bantahan dalam akhbar utusan Melayu, majlis atau warta negara. Salah satu saja, satu markah je. Jangan ingat utusan Melayu satu markah, warta satu markah, majlis satu markah. Tidak sayang. Akhbar, adik-beradik akhbar ni satu markah je. Okey, kenapa tulis dalam akhbar? Mengecam pula. Mengecam. Mengecam ataupun mengutuk tindakan MU yang kalau dibuat benda ni akan merugikan orang Melayu. Okey? Nampak? So ini adalah contoh-contoh jawapan. Panjang sebenarnya. Bayangkan yang tadi kita dah tulis banyak tu campur dengan ni. Sebenarnya dia dah pergi lebih nak, lebih. Tapi di sinilah datangnya kemahiran kita. Cikgu selalu pesan bagi lebih jangan kurang. Tapi janganlah melebih-lebih, buang masa. Dia nak 6 saja. 6 saja sayang. Bila dah pelajar, dia dah terlalu excited. Cikgu Syimah punya formula keluar. Semua nak tulis. Tak perlu sayang. Tak perlu. Pilih yang terbaik. Okey. Untuk selamat, kalau 6 markah ni, kalau awak confident dengan jawapan awak, 3 ataupun 4 isi awak huraikan dengan baik. Itu yang cikgu nak tunjukkan di sini. Sebenarnya jawapan dia banyak. Okey, jawapan dia banyak. Okey, ini contoh kenapa cikgu selalu bagi contoh-contoh macam ni supaya senang awak ingat. Teknik dia adalah kita ingat dan lepas tu kita boleh tulis. Selalu pelajar dia tak boleh tulis sebab dia tak tahu nak tulis apa. Dan dia takut nak tulis, takut sangat. Jangan takut nak. Jangan takut. Cikgu yang harta-harta semua dalam bab ni ke?
Hartal bukan dalam bab ni sayang. Hartal dalam bab 5. Hartal dalam bab 5 PTM. Okey, nampak? Ini adalah contoh cikgu nak bagi contoh. Okey, harta dalam bab ni. Okey, jangan risau sayang. Okey, anda tanya cikgu Shima jawab. Okey. So, soalan C, kita berlari kepada soalan C. Okey, soalan C ni yang menarik menarik pada ni kerana soalan C ni dia diberikan stimulus kita diberikan stimulus. Okey, saya sangat tertarik dengan soalan ni Okey, ini cara apabila dia berikan stimulus dalam ni, selalu pelajar dia tak baca. Tak payah. Salah tu sayang. Sebenarnya dalam stimulus ini ada jawapan. Ada jawapan. Kita lihat pernyataan berikut berkaitan dengan Malayan Union. Okey, tarikh keramat berjaya menyelamatkan kedudukan mereka sebagai penduduk asal. Masyarakat Tanah Bali telah berjaya menguburkan Malayan Union. Okey, akan tetapi apakah akan terjadi sekiranya MU kekal berkuasa? Besar kemungkinan sistem raja berperlembagaan, hak istimewa, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu akan berubah. Pendek kata, semuanya akan berubah. Okay. Apakah yang akan berlaku sekiranya Malayan Union terus dilaksanakan? Jadi sayang, nampak? Sebenarnya pada klausa di sini, sehingga di sini, kita lihat satu dia cakap tentang raja berperlembagaan, satu maka. Hak istimewa orang Melayu, 2. Agama Islam, 3. Bahasa Melayu, 4. Kedudukan raja-raja Melayu, 5. Sebenarnya dalam soalan ni dia dah bagi kita 5 benda. Okey, apa akan berlaku sekiranya? Okey, soalan kebat tak semuanya kebat yang macam boleh fikir, boleh jalan. Fikir, jalan. Tak ada Okey, ada setengah soalan kebat yang kita panggil kebat berfokus Cikgu kata dia berfokus. Maknanya kata kita perlu ada pengetahuan nak jawab dekat sini. Apa akan berlaku sekiranya MU terus dilaksanakan? Okey, nampak? Besar kemungkinan. Sebenarnya apa akan jadi kepada raja berperlembagaan? Jadi awak kata sekiranya MU Raja tak ada kuasa. Okey, sekiranya MU terus dilaksanakan, sistem raja berperlembagaan tidak akan dapat dilaksanakan. Okey, so kita kena olah sikit tahu apa saja yang kita ambil daripada petikan ini kita tak boleh tiru, tak boleh copy bulat-bulat tau. So kalau kita copy bulat-bulat nanti kita dapat markah. So kita kena di sinilah kemahiran kita untuk mengolah. Okey, apa akan jadi kepada sistem raja berperlembagaan? Mungkin tidak dapat dilaksanakan. Apa jadi kepada hak istimewa orang Melayu? Hak istimewa orang Melayu akan terjejas ke, tergugat ke, dah dapat dah kat situ. Okey, agama Islam. Agama Islam tidak akan menjadi agama rasmi persekutuan. Sebab apa? Tidak akan menjadi agama rasmi di tanah Melayu. Okey, bahasa Melayu akan dipinggirkan. Kenapa? Sebab diperintah oleh British diguna bahasa Inggeris. Lama-kelamaan bahasa Melayu akan menjadi bahasa kedua, dilupakan. Yang ni dia tanya apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Kebat ada tapi kita kena tarik jawapan kita. Kedudukan raja-raja Melayu juga akan tergugat. Kenapa? Sebab raja-raja Melayu tidak terlibat dalam pentadbiran sepenuhnya kerana kuasa dia yang limited. Jadi apa jadi? Mungkin sistem raja-raja Melayu akan terkubur. Boleh tulis. Jadi nampak ada 5 di sini. 5 di sini yang boleh awak semua olah. Ya? Faham ya sayang? Okey, agama Kristian akan menjadi agama rasmi. Boleh? Tak ada masalah. Boleh? Ketenteraman rakyat terjejas. Boleh? Tak ada masalah. Okey, Anin, cikgu yang pelantikan gubernur tu bab ni ke? Ya sayang. Nampak? Kita boleh je buat dekat sini. Kita boleh contoh tadi jawapan kawan awak kata agama Kristian. Boleh, tak ada masalah. Dia kata apa akan berlaku kan? Dari segi agama Islam mungkin tidak menjadi agama yang utama. Tak? So sebab tu cikgu kata dalam petak-petak ini di sinilah datang kemahiran kita menganalisa. Okey? Harap semua jelas Okey? Boleh faham tak? Boleh ikut cikgu? Kalau boleh ikut cikgu, letakkan di ruangan chat satu-satu. Kalau awak boleh faham, saya tengok di ruangan chat. Kalau awak tulis satu, tu 11 saya tak faham lah.
Tishan. Okey, kalau faham type 1. Okey, Elizabeth 1, Anis 1. Okey. Dah. Ramai dah 1. Terima kasih sayang-sayang cikgu. Ni yang sayang korang ni. Muah. Barulah semangat mak pagi-pagi ni di kala hujan yang lebat ini. Okey. So itu nampak dah soalan daripada Malayan Union. Ada 2 formula dah cikgu bagi. Okey. Alright, ini adalah soalan yang kedua adalah topik daripada kedaulatan, cikgu ambil daripada trial state Selangor okey, flashback. Flashback makna kata kita nak recall balik apa soalan yang boleh ditanya. Okey, sayang-sayang cikgu, bab 1 tingkatan 5 juga penting kerana di soal memang famous lah, terbukti Okey, we go by data. Kebanyakan state juga memilih soalan daripada bab 1 tingkatan 5. Okey, apa maksud kedaulatan? Jenis-jenis kedaulatan, buat sikit catatan nanti ya. Okey, boleh screenshot yang ni. Okey, yang ni juga saya ambil daripada, terima kasih kepada rakan-rakan guru daripada MRSM mereka dah keluarkan benda macam ni. Apa yang perlu kita tahu maksud, jenis, ciri-ciri negara berdaulat, kepentingan negara berdaulat. Ada 4 benda saja kita nak tahu dalam daulat. Maksud dia, jenis, ciri dan apakah kepentingan negara berdaulat. Okey? 5 dan 6 ini adalah soalan hebat. Okey? Sebagai persediaan, kalau anak-anak baru nak berjinak-jinak dengan subjek sejarah, okey, bab 1 tingkatan 4, bab 1 tingkatan 5, hadam betul-betul, kunyah betul-betul, sematkan di hati. Okey. Now kita tengok soalan ya sayang. Okey, kita dah flashback sikit. Cikgu bukan nak ajar, cikgu nak tunjuk soalan. Okey. Kedaulatan merupakan satu konsep berkaitan kenegaraan yang berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Okey, jelaskan takrif kedaulatan. Jelaskan. Okey, jelaskan. Jelaskan, kita nak bagi fakta dan uraian kalau boleh. Kalau tak boleh, fakta saja. Dia nak tahu apa? Takrif. Takrif ni samalah dengan maksud. Sinonim. Tak lagi cikgu. Cikgu ajar maksud tapi keluar takrif. Cikgu tak ajar takrif. Aduh. Jam. Jangan bagi cikgu jam nak. Takrif maksud tu ataupun konsep boleh je. Semua tu sama. Okey? 4 markah. Jadi kurang-kurang mesti ada 4 isi. Minimum berapa isi? 4 isi je. Okey? Alright. B. B ni menarik nampak macam kebat, nampak macam susah. Sebenarnya cik, tak susah pun. Tengok ni. Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Buktikan. Sebenarnya soalan ni minta apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Soalan B ni dia minta apa? Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat. Buktikan. Sebenarnya soalan ni soalan kebat. Dia minta jelaskan. Jelaskan apa sayang? Fakta. Fakta berkaitan apa tu? Apa jawapan untuk Daulat. Fakta berkaitan apa tu? Berdaulat. Kedaulatan negara Malaysia. Kedaulatan. Okey. Kita tengok kat sini Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat. Buktikan. Sebenarnya ini adalah soalan fakta. Selalu kan kita kata nampak buktikan. Kita suruh macam menggelabah. Buktikan hebat lah, apa benda nak tulis. Jangan gelabah sayang, jangan gelabah. Ciri-ciri kedaulatan betul Daniel. Hari ni kan hari ni Tishan, okey, sangat aktif hari ni. Bagus sayang. Okey. Mana anak saya yang Hadi tak nampak. Nasib tembak kena. Betul Daniel. Tak apa. Okey. Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Buktikan. Sebenarnya dia minta ciri-ciri negara berdaulat. Sekarang kita nak buktikan sebuah negara yang berdaulat. Ni sebenarnya dia minta ciri-ciri. Allah, tulisan cikgu. Astaghfirullahalazim. Maafkan saya Malaysia. Okey. Ciri-ciri negara berdaulat. Ada berapa ciri sayang? Kita ada berapa ciri negara berdaulat sayang? Kita ada 4 ciri. Kelas kau nak? Okey, sejauh manakah sebuah negara yang berdaulat memberikan manfaat kepada rakyatnya? Nampak? Manfaat. Kepada siapa dia nak rakyat? Manfaat kepada rakyat ya sayang. Sejauh manakah sebuah negara? Okey, soalan sejauh manakah? Selalu pelajar takut bila dapat sejauh manakah. Sebenarnya kita nak membuktikan benda tu. Okey, sejauh manakah negara berdaulat? Jadi kita kena faham dulu konsep di sini, maksud daulat. Okey, tolonglah sayang-sayang cikgu, anak-anakku sayang, dengarlah rintihan hati cikgu Sima. Cewa kelas cikgu Sima.
Awak semua kena tahu maksud daulat. Bila awak tahu maksud daulat, you can survive untuk silibus KSSM. Yang tak ni, bila awak tak faham. Okay. So kita tengok dekat sini, apakah takrif kedaulatan ataupun maksud daulat. Okay. So kedaulatan bermaksud ataupun kedaulatan ditakrifkan, tulis je macam tu. Okay. Contoh. Nampak? Sebenarnya cikgu nak bagi tahu jawapan dia banyak. Okay. Takrif kedaulatan, kekuasaan tertinggi, negara yang merdeka, okey? Negara yang bebas. Kita ambil je benda-benda yang senang sayang. Ambil benda-benda yang senang, yang mudah untuk kita ingat. Ada banyak sebenarnya nak ni, okey? Negara memiliki kuasa penuh terhadap pemerintahan, maknanya kata berdaulat, orang lain tak boleh interfere dalam urusan kita. Okey? Daulah, kuasa pemerintahan sesebuah negara, kerajaan, kuasa. Daulat, kuasa. Daulat, kuasa. Kuasa tertinggi. Okey, kita ada hak, kita ada, kita kata negara yang bebas, negara yang merdeka. Okey? Nampak? Clear kat situ So, kita faham dulu. Bila kita faham benda ni, barulah kita boleh tulis. Okey? Alright, next. Buktikan sayang sebenarnya jawapan dia. Ni. Nampak ni? Ciri-ciri negara berdaulat. Okey, pertama sekali mesti ada pemerintah, raja lah. Okey, negara yang berdaulat mesti ada pemerintah. Okey, pemerintah. Pemerintah ni siapa? Kita ada yang di-Pertuan Agong, kita ada jemaah menteri, dari segi pemerintahan. Okey, apakah peranan pemerintah ni? Dia menjaga kestabilan politik. Okey, penting. Kalau kita kata negara yang berdaulat mesti ada pemerintah. Mana boleh tak ada pemerintah? Okey? Tengok, kalau awak explain tentang pemerintah sahaja, awak boleh dapat 2, 4, 6, 8 muka. Cerita pasal pemerintah je. Okey, kita nak buktikan sekarang. Kita cakap Malaysia adalah negara berdaulat. Apa bukti dia? Kita ada sistem pemerintah, okey? Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara, Perdana Menteri, ketua kerajaan, dan 2 markah kat situ. Adanya pemerintah 1 markah. Siapa pemerintah ni? Siapa? Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Dah 3 markah sayang. 3. Cantik nak 3 markah dah kat sini. Simple je. Kita mengamalkan raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, 2. 5. Yang simple, sebab tu kita kata kita adalah sebuah negara persekutuan. Okey, apa maksud persekutuan? Persekutuan bermaksud gabungan. Okey, gabungan. Berapa negeri? Tulis sampai situ. Nampak? So cikgu nak cakap dekat sini, 1 isi. Sebab tu bila pelajar tanya cikgu, 8 markah nak tulis banyak mana? 1 isi, hurai sangat baik, dah boleh dapat 8. Tapi ada setengah pelajar, tak confident, cikgu Cima tipu. Tidak, saya tak tipu. Boleh add on. Okey, pemerintah. Ada sempadan. Negara kita kan, Malaysia. Kita ada sempadan Malaysia-Thailand. Okey, apa itu sempadan? Okey, kita berkongsi sempadan darat, air, udara dengan negara jiran. Bagilah contoh. Thailand. Sempadan. Kita berkongsi sempadan darat. Contohnya Thailand, dah 3 markah. Okey, janganlah tulis kongsi Singapura 1 markah, kongsi Thailand 1 markah, kongsi Indonesia 1 markah, kongsi Brunei 1 markah. Janganlah tulis macam tu, 1 je lah. Okey, dan sempadan ini diakui oleh PBB. Okey, sempadan. Okey, seterusnya kita ada undang-undang. Okey, dan juga of course, bila ada pemerintah mesti ada rakyat. So dua benda yang paling senang nak ingat. Pemerintah, rakyat. Okey, dia kalau ingat formula Cikgu Cima pernah ajar tentang RIP. Okey, rakyat, formula cikgu lah. Rakyat, ilmu, pemimpin, RIP. Bukan orang mati tu lah, rest in peace tu bukan Okey. So sangat penting. Okey, mesti ada undang-undang. Okey. Bila ada kerajaan, ada pemerintahan. Tak boleh berjaya kalau tak ada undang-undang mesti ada undang-undang. Implikasi kena tak cikgu? Tak kena implikasi sayang sebab ini masih lagi berbentuk fakta. Okey, dapat. Okey, cantik last sekali. Sejauh manakah negara yang berdaulat memberi manfaat? Okay, sekarang kita nak kata negara yang ada pemerintah. Jadi dekat sini awak dah tahu dah. Okey, dekat sini awak dah tahu. Negara berdaulat ni makna kata apa? Ada pemerintah. Ada undang-undang. Ada rakyat. Ada sempadan. Okey, contoh. Ada semua benda ni, 4 benda ni memberikan manfaat. Nampak? Manfaat kepada siapa? Rakyat. Sekarang kita nak lihat manfaat kepada rakyat. Ini datangnya subjek dia kat sini.
Nampak? Kita nak tengok manfaat kepada rakyat bila kita ada semua benda ni. Ini adalah kemahiran supaya jawapan kita tidak tersasar. Sebab itu cikgu cakap bash 48 kali. Inilah sebabnya. Okey, ciri-ciri. Sejauh manakah negara yang berdaulat? Negara yang berdaulat tu, negara berdaulat yang ada kuasa. Contohnya apa? Ada sempadan, kita ada pemerintah, kita ada undang-undang, kita ada rakyat. Okey, bagaimana semua benda ni memberikan manfaat kepada kita. Okey, contohnya alright, contoh cikgu bagi contoh. Alright, so kita lihat dekat sini. Okey. Katakanlah awak jawab macam ni. Okey, sekejap. Okey, awak jawab macam ni. Menikmati kebebasan bersuara, berpeluang dalam pilihan raya, memilih pemimpin, membentuk kerajaan, bla 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 bla. Awak tulis macam ni. Boleh ke tak boleh? Cikgu nak tanya, boleh ke tak boleh tulis macam ni? Jawapan kita. Boleh ke tak boleh kita tulis macam ni jawapan kita? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Ni bukan biokimia fizik. Apa dia? Sebab ni bukan biokimia fizik. Bukan bio. Ini. Kenapa? Jawapan ini betul ke salah? Okey, pertama sekali, jawapan ini betul ke salah? Betul, tapi Radi, hi Radi. Thank you Adriana, thank you Radi. Okey. Alright. So kita tengok dekat sini So, jawapan ini betul sayang. Jawapan ini betul tetapi apa yang tak kena? Jawapan ini betul tapi awak tak boleh dapat markah penuh sayang. Sebab aku tak dapat markah penuh? Sebab awak tak tulis dalam bentuk ayat lengkap. Senang je. Kita sambung-sambungkan dia, menjadikan dia ayat. Dan lagi satu, cikgu nak pesan satu fakta, satu ayat. Fakta dan huraian dalam satu ayat cantik. Kalau siapa tak boleh tulis huraian, dia hanya boleh berikan fakta. Setiap fakta itu gunakan ayat baru ya sayang. Jangan koma. Tiada kata hubung. Betul Daniel. Kali ni bukan tembak tak kena. Tembak memang kena. Bagus Daniel. Tak ada kata hubung. Betul. Okey, tak ada penanda wacana. Kita letakkan penanda wacana. Okey, contoh dekat sini. Okey. Contohnya dekat sini, negara berdaulat. Okey, contohnya pemerintah. Okey, tadi kita nak pilih pemerintah, kita terlibat dalam proses pilihan raya. Sebab tu cikgu kata bila dapat soalan macam ni, kita kena menganalisa. Sebenarnya bukan kita tak tahu. Kita tahu, cuma kita tak tahu nak lihat ke skop mana. Okey? Alright, so kita kata, okey, contoh kita ambil kata pemerintah. Okey? Kita ada kebebasan untuk bersuara. Kebebasan, menikmati kebebasan. Kita boleh bergerak ke sana kemari. Okey, kebebasan bersuara, okey, memberikan pendapat kita dalam ruang lingkup yang betul bukan hanya kita nak bash orang jangan jadi cyberbully okey. Lepas tu kita terlibat dalam pilihan raya. Contoh, kenapa? Sebab kita boleh memilih pemimpin kita, bukan diktator. Sebab raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Kita terlibat dalam pilihan raya. Kita pilih pemimpin kita. Tak lama lagi pilihan raya Sarawak. Okey. Membentuk kerajaan. Bila semua ini berlaku, apa jadi impaknya kepada ekonomi kita? So kat sini, ekonomi kita, kemakmuran ekonomi secara adil sebab semua orang ada peluang yang sama dalam ekonomi kita. Okey, bila ekonomi kita bagus, taraf hidup rakyat meningkat. Okey, dan kita boleh hidup secara aman. Nampak? Ini adalah contoh-contoh jawapan yang boleh kita tulis. Cikgu, kalau guna point dekat bahagian A, boleh ke cikgu? Aris sayang, sejarah tidak ada point form langsung. Tak ada. Ayat lengkap semua sayang, tak boleh point form. Tak ada. Hak macam yang cikgu tunjuk kat sini ni, kat essay ke, dekat structure ke, tak boleh sambung semua bagi jadi ayat. Okey? Bagi jadi ayat lengkap. Jangan tulis macam ni. Menikmati kebebasan titik. Cikgu kata ayat kan? Menikmati kebebasan titik. Kebebasan bersuara titik. Berpeluang terlibat dalam pilihan raya titik. Tak maulah macam tu. Mesti ada subjek dan predikat. Sebab tu pentingnya kita buat intro. Masukkan intro, letakkan penanda wacana. Cantik. Alright. Clear? Boleh nak? Boleh ke tak boleh sayang-sayang cikgu? Okey, terima kasih Haris. Ada soalan tak? So far so good. Boleh cikgu. Alright, alhamdulillah. Tak ada cikgu. Ya? Apa dia sayang? Okey Okey, so kita nak pergi kepada soalan yang ketiga
Soalan yang ketiga, soalan yang panas juga sayang. Okey, soalan yang panas juga. Rukun negara. Rukun negara antara soalan yang banyak ditanya juga dalam trial state. Cikgu pilih trial state cikgu tak buat soalan sendiri, cikgu ambil soalan daripada trial state. Okey, dalam masa-masa kontingensi kita sekarang ni kita kena buat latihan. Kita kena buat latih 2B. So hari ni saja awak dah buat 3 soalan trial state. 3. Okey, 1.5 jam 3 soalan, cantik ya tu. Okey, so yang ni bahan-bahan ni semua nanti boleh download di aplikasi Moodle Okey, so nanti cikgu akan upload kat sana. Ada yang empty, ada yang kosong. Okey, ada yang kosong macam ni. Cikgu dah letak yang macam ni juga, yang kosong ada dekat dalam ni, dan juga ada bimbingan jawapan. Tu terpulang nanti anak-anak semua boleh upload. Cikgu macam mana nak dapatkan slide ni? Okey sayang, you kena register tu. Okey, register, nanti admin bantu admin minta bantu nanti ataupun kakak-kakak apa ni? Kakak-kakak pengerusi tengok saya hari ni moderator pengerusi pula, moderator tolong bantu bagaimanakah adik-adik ni boleh download cikgu dah letak semua di Moodle. Okey, awak boleh dapatkan slide cikgu. Okey, yang cikgu conteng-conteng ni semua boleh dapat di aplikasi Moodle. Okey, untuk kertas satu structure, minggu lepas kita buat structure, hari ni kita buat essay, semuanya boleh. Yang ni selepas kelas cikgu akan upload jawapan ini di aplikasi Moodle. Okey, so boleh masuk kat sana. Cikgu tak boleh send kat sini ke? Tak boleh sayang, macam mana nak send tak erti. Tak erti, cikgu kan pandai sangat pun. Okey, masuk saja aplikasi Moodle tu. Register, bukan kena bayar pun. Ambil kat situ. Okey. Alright, so kita tengok dekat sini itu iklan. Okey, gambar menunjukkan keunikan dan kepelbagaian budaya yang wujud di Malaysia. Dia bagi gambar ni. Dia bagi gambar. Sebenarnya gambar ni nak bagi tahu kita apa? Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada Kadazan, kita ada orang Bidayuh, kita ada pelbagai. Termasuk etnik daripada Sabah dan Sarawak. Jangan dilupakan ya. Nampak bila kita cakap Malaysia, bukan hanya Semenanjung saja, termasuk Sabah dan Sarawak ya sayang. Okey, gambar menunjukkan keunikan dan kepelbagaian budaya. Kalau kita tengok dekat sini apa? Dari segi pakaian kita. Nampak? Sebenarnya tak bagi tahu pakaian, dia tak bagi tahu pun orang. Dia tak bagi tahu pun agama, dia cuma letak gambar. Di sinilah datangnya kemahiran kita menganalisa. Okey, soalan dia, apakah usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan? Soalan dia tanya apakah usaha. So kita nak tahu apa usaha sayang? Usaha siapa? Siapa? Kerajaan. Inilah subjeknya. Usaha siapa? Nak buat apa ni? Perpaduan rakyat. Apakah usaha kerajaan untuk bagi rakyat bersatu padu? Okey. Nampak macam susah kan? Ni soalan Selangor pun ada keluarkan soalan ni. Okey, Selangor pun keluarkan soalan ni. Ini soalan daripada Melaka cikgu ambil daripada Melaka. Okey. Alright. Terima kasih kepada kakak-kakak moderator dah letak kat situ. Okey. Kadang-kadang selalu pelajar dia jam. Okey. Dekat sini cikgu nak bagi lagi satu formula. Formula ini, okey, cikgu buat bersama dengan rakan cikgu. Okey, sebenarnya ni formula lebih kepada rakan cikgu daripada maktab tentera Cikgu Ali. Sebab tu cikgu cakap, cikgu-cikgu pun kita berkolaboratif. Okey, bukan seorang-seorang. So jadi sebab tu awak kena belajar. Sebab tu kalau belajar macam saya ada berkolaboratif dengan banyak rakan-rakan guru untuk menghasilkan bahan-bahan yang menarik untuk kegunaan awak semua. Tak kisahlah awak anak murid mana pun. Okey, tengok sini sebenarnya panjang sebenarnya. Tengok ni formula dia. This is the formula. Okey, membina kesejahteraan negara BSN 7. Ini antara formula saya bersama dengan rakan-rakan saya, Cikgu Ali daripada Maktab Tentera, Cikgu Afif dari Catholic High School, PJ SMJK Catholic dan juga Cikgu Nick daripada SMK Tropicana. Okey, kami ada buat satu khas formula berkaitan tentang membina kesejahteraan negara. Okey, so dia punya formula ialah peranan Dewan Bahasa di segenap ruang. Yang ni.
P itu apa? P itu adalah perpaduan. Untuk mencapai perpaduan, kerajaan buat 5 benda. Untuk mencapai perpaduan yang satu, kerajaan buat 5 benda. Okey, apa dia buat? Dasar pendidikan, 1. Bahasa Melayu, 2. Dasar kebudayaan, 3. Sukan, 4. 5. Rukun negara. Okey. 5. Nampak? Peranan Dewan Bahasa di segenap ruang. Ini semua siapa buat? Kerajaan buat. Ini adalah dasar-dasar kerajaan. Apa kerajaan buat untuk mencapai perpaduan. Jadi jawapan kita tak salah. Okey, nak tengok bukti betul ke tidak? Tak tahu Cikgu cuma temberang je. Tidak sayang. Okay. Tada! Nampak? Memperkukuhkan sistem pendidikan. Pendidikan yang sama. Okey, bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Ini bab 7 bab 7 tingkatan 5. Famous juga rukun negara. Okey, sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang patriotik, masyarakat cinta negara melalui apa? Pendidikan. Nampak? Pendidikan melalui usaha kerajaan. Sebab apa? Pendidikan yang sama untuk semua orang, tidak ada bezanya. Weh, banyaknya mesej kat sini. Bab 7. 7, bab 7. Kenapa ada 7 tu? Ni Muhammad Ali ni saya rasa inilah Cikgu Ali. Okey. So, ini formula dia. Ini formula dia yang dibangunkan. Ni slide yang cantik ni pun Cikgu Ali yang buat. Saya pinjam yang ni. Okey, kredit saya kena bagi kepada rakan-rakan guru saya. Okey, ramai cikgu-cikgu saudara yang kreatif nak bantu awak semua. Tinggal awak je nak pilih. Okey, pilih yang terbaik. Follow lah cikgu-cikgu yang ni yang boleh bantu awak semua. BSN 7. Kenapa BSN 7? Membina kesejahteraan negara. Bab 7. Kenapa 7? Selalu orang tanya. Kenapa tak BSN nak beritahu bab 7? Okay. So kalau awak kuasai benda ni, awak tahu fakta-fakta ni pun dah dapat berapa markah ni? Dasar pendidikan, gunakan bahasa Melayu, dasar kebudayaan dah dapat 5 markah. Siapa nak bagi nak? Soalan minta berapa? 6 markah. Okey. Kita dah upload lah. Kita dah tulis tadi kan sistem pendidikan. Kita hurailah sikit. Okey, sistem pendidikan untuk melahirkan masyarakat yang cinta pada negara. Jerry kan? Jasmani, emosi, rohani sama untuk semua orang. Kita nak melahirkan at the end of the day kita nak melahirkan masyarakat yang patriotik, masyarakat yang cinta akan negara. Bagaimana? Kita belajar benda yang sama. Daripada Johor sampai ke Perlis, ke Sabah Sarawak, silibus sama. Dia tak ada orang Perlis belajar lain, Kedah belajar lain, Kelantan belajar lain, tak ada, semua sama. Okey. Yang kedua, memperkasakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diwajibkan dalam urusan rasmi kerajaan. Digunakan dalam mahkamah sepenuhnya. Nampak? Bahasa. Senang je kan? Okey. Lepas tu UKM UKM telah ditubuhkan. Okey, peranan DBP. Okey, sebab tu cikgu kata jawapan ni boleh. Jawapan ni banyak. Ini skema jawapan sayang. Kita tengok skema jawapan dia. Panjang kot. Jadi kita pilih saja sukan. Sukan untuk apa? Sukan. Yang paling senang sekali kat sekolah kita ada satu murid satu sukan. Nampak? Dasar satu murid satu sukan. Okey, kita buat sukan kerana apa? Okey, untuk perpaduan apabila kita tengok yang apabila Pandalela Renong bertanding kita tidak melihat dia sebagai seorang ini orang Sarawak ni. Tidak, kita melihat dia sebagai seorang rakyat Malaysia yang sedang bertanding untuk kita. Okey, everyone is holding the same flag. Kita kibarkan bendera jalur gemilang kita. Okey, kita support. Tak kisahlah badminton ke, bola sepak ke, apa ke. Nampak perpaduan sukan dan juga rukun negara. Rukun negara ini merupakan untuk mencapai perpaduan. So ada 5 cara. 5 cara ya sayang-sayang cikgu. Cikgu nak tanya jawapan-jawapan ni adakah ia semua dalam satu tajuk? Ya, satu tajuk. Okey. Ya. Contohnya dalam satu bab. Ya, satu bab lah. Perpaduan. Okey, apa yang kerajaan buat? Sebab tu cikgu bagi sardin. Ya ilaha illallah, sardin dari lautan Pasifik. Cik Sardin. Okey, ni daripada satu bab ni. Kalau boleh ingat yang ni dah kuasai satu bab dah ni. Awak dah tahu bab 7 tingkatan 5 membina kesejahteraan negara, peranan Dewan Bahasa di segenap ruang. P, perpaduan. Kita nak capai perpaduan dan juga integrasi nasional. Bagaimana nak capai yang satu ada 5 ni? Okey.
So nanti tengok tengok. Jawapan dia banyak nak. Tapi ini cara kita mudah untuk, tapi janganlah tulis pendek-pendek macam tu. Okey? Dapat Alright. So rukun negara. Jelaskan matlamat rukun negara dalam usaha melahirkan masyarakat bersatu, aman dan sejahtera. Okey, so bila ada dalam soalan kita ada perkataan bersatu padu, aman dan sejahtera, pastikan awak tak repeat balik dalam kita punya jawapan Okay, ini adalah rukun negara. Matlamat. Apakah matlamat rukun negara? Sebenarnya selalu pelajar terlepas pandang selalu pelajar terlepas pandang. Sebenarnya dalam buku teks memang ada. Okey, apakah jawapan dia? Okey, lari pula. Okey, nampak ni. Kita nak melahirkan masyarakat yang demokratik, negara yang bersatu, adil. Dia ada 5 sebenarnya, progresif dan liberal. Kita selalu terlepas pandang, kita terlupa perkataan-perkataan ini seperti demokratik, negara yang bersatu, masyarakat yang adil. Okay, kita nak capai apa? Apakah matlamat dia? Okay, pertama sekali kita kena tahu rukun negara ni sebab apa diperkenalkan rukun negara selepas peristiwa berdarah 13 Mei, rusuhan kaum terbesar okay, yang pernah berlaku dalam sejarah kita. Okay. So jadi kenapa dia buat benda tu? Okay, supaya apakah matlamat? Sebenarnya ini memang jelas, memang ada dalam textbook dia sayang. Okay. Selalu pelajar terlepas pandang, dia tulis jawapan yang general. Okay. Sebenarnya boleh kalau kena. Okay. Nampak macam kebat tapi sebenarnya dia bukan kebat lagi sayang. Matlamat rukun negara ni memang ada dalam buku teks Okey, contoh kita kata nak melahirkan masyarakat atau kita ambillah negara yang bersatu. Okey, kenapa? Selepas peristiwa bersejarah pula. Selepas peristiwa berdarah 13 Mei, peristiwa pertumpahan rusuhan kaum itu, kita nak melahirkan masyarakat negara yang bersatu. Okey, yang mana menganggap dirinya sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan kaum. Kita mengira diri kita sebagai bangsa Malaysia, orang Malaysia. Tak kira lah sebab kita pelbagai kaum. Okey, supaya apa? Timbulnya rasa sayang dan sayang dan cinta kepada negara. Okey? Kita sebenarnya tengok ni. Sebenarnya dekat dalam gambar ni sayang, dekat dalam gambar ni sebenarnya dia dah sedang menghantar signal kepada kita. Okey, apakah matlamat dia? Matlamat dia nak tinggal bersama-sama. Kita semua dah adalah satu. Sebab tu macam PM kita sekarang cakap keluarga Malaysia, keluarga Malaysia. Semua orang ada tempat dalam keluarga besar Malaysia. So kita kena, sebab tu kita kata janganlah tak tengok berita. Tengoklah pukul 8, dengarlah sekejap, 8 sampai 9. Okay, yang mengarut tu tak payahlah. Okay, tapi sebenarnya whatever yang happens di sekeliling kita, dia kadang-kadang membantu kita. Sometimes you don't read, tapi you dengar. Okay, sebab tu kalau dekat FB, tengoklah, jangan tengok yang viral saja. Viral. Apa yang tengah viral sekarang? Ambil gambar cantik. Tengok-tengok tempat dia kat mana? Kat tempat yang tak berapa best. Okay. Contoh. Cikgu nak bagi contoh. Alright. So nampak dekat sini. So ini adalah contoh. Kenapa kita diperkenalkan? Tak semestinya. Cikgu saya tak boleh ingat demokratik bersatu adil. Tak boleh ingat. Tapi kalau kita tengok gambar tu. Okay. Kalau kita lihat kepada gambar tadi. Mana kata kita tinggal bersama-sama. Satu tempat. Okay. Perasaan cinta sayang kita kepada negara kita. Okey, dapat? Boleh ke? Okey, nampak? Mendukung cita-cita hendak mendukungkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi, nilai-nilai ketuhanan. Mana kita dapat semuanya nilai-nilai ketuhanan? Sebenarnya nampak kat sini. Okey, kita boleh pilih daripada sini untuk kita uraikan. Kalau kita sampai kepada status kita buntu, pilih satu ataupun dua prinsip untuk kita olah. Kesopanan dan kesusilaan. Apa matlamat dia? Untuk melahirkan masyarakat kita tinggal bersama-sama supaya kita tidak how to say this, macam kita saling tolerate lah, bertolak ansur antara satu sama lain. Okey, kita nak melahirkan masyarakat, nampak kat sini. Kalau masyarakat demokratik adalah rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Perlembagaan negara menjamin kebebasan. Kalau saya akan ambil yang ni. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi. Okey, kepentingan negara. Kalau saya akan ambil yang ni, yang senang. Okey.
tidak melanggar peraturan. So kita boleh pilih mana-mana saja yang daripada yang ada kat atas ni. Okey? Clear Okey. Yang akhir sekali. Okey, akhir sekali. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama menjadi cabaran kepada negara dalam usaha membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama dan budaya. Berdasarkan kenyataan tersebut, terangkan kepentingan memperkukuhkan perpaduan. Yang ni soalan general. General. Kau boleh tulis je nak apa-apa kat sini. Kepentingan. Kepentingan memperkukuhkan perpaduan. Nampak? Rakyat Malaysia, dia menjadi cabaran. Apa cabaran kita? Membentuk kami. Sebab apa? Kita ada pelbagai kaum budaya. Kaum, budaya, agama. Jadi apakah kepentingan kita? Kenapa kita kena ni? Ini soalan yang sangat general. Boleh tulis. Open. Kalau kita boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh sayang. Okey, boleh Radhi. Hai Radhi. Okey, nampak? Kat sini cikgu nak tunjuk. Sebenarnya, nampak ni? Panjang punya, panjang. Cikgu nak tunjuk sikit je. Okey. Permuafakatan antara kaum akan melahirkan warga yang taat setia kepada negara. Permuafakatan. Mana kata apa? Sebab kita ikut benda yang sama kan, rukun negara kan, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Hal ini dizahirkan dengan menghayati prinsip rukun negara. Okey, so prinsip yang 5 kita hayati. Okey, kita buat. Ada setengah orang dia tak menghayati pun. Okey. Contohnya menghormati kebebasan agama. Menghormati ni sangat penting Sangat penting. Contoh hari Jumaat. Kita tahu hari Jumaat dekat masjid orang sembahyang Jumaat. Sometimes kenderaan banyak So kita memang dah tahu dah, okey kat situ hari Jumaat nanti akan jam. Understood? Okey, Taipusam. Kita dah tahu dah Taipusam, jalan akan jam dekat Bat Cave. Understood? Kita tak buat bising pun. Okey? Lepas tu Raya Cina, dia akan kena main mercun. Kita hormatlah tu. Itu kebebasan dia. Okey? Sebab masa time kita pun ada benda ni. Jadi bila kita hidup bersama-sama, kita kena hormat. Contoh, kita bagi contoh. Kesimpulan dia, masyarakat hidup dalam sejahtera. Di sini ada fakta, ada huraian, ada contoh dan juga inference dalam satu perenggan. Okey, ini yang diharapkan. Kalau tak boleh tulis, tak ada masalah sayang. Pastikan ada fakta, huraian. Contoh, berikan contoh kalau awak tahu. Okey, semangat kekitaan akan dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Semangat kekitaan, bersatu padu. Direalisasikan bagaimana kita menghormati. Jiran kita. Contoh, bagaimana? Amalan kunjung mengunjungi semasa perayaan. Tak lama lagi Merry Christmas. Dan nanti kita pergi rumah kawan-kawan kita. Okay. Impaknya masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni because you respect other people. Okay. Dapat? Okay, okay. Perasaan cinta. Ni perasaan cinta. Sama je pada orang. Disemai dalam kalangan masyarakat. Okay, bila kita cinta, kita sanggup berkorban. Ni contoh dia. Saya suka contoh ni, saya tak tahu kenapa. Ada pelajar tanya saya, penglibatan sebagai sukarelawan di PPV, Pusat Pemberian Vaksin semasa menghadapi pandemik, menunjukkan semangat Malaysia prihatin. Cikgu, apa kena-mengena benda ni? Sayang, apabila awak tengok sukarelawan di PPV tu, dia bukan orang Melayu saja. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Nampak? So kenapa kita perlu ni? Jadi kita ni sanggup berkorban. Tak kisah kita meletakkan kepentingan kita menjadi nombor 14. Okey, kita meletakkan kepentingan negara. Ramai-ramai keluar pergi bantu. Okey. Keprihatinan ini secara tidak langsung menjamin kemakmuran negara. Inilah contohnya perpaduan. Bila kita buat dekat PPV tu, dia tak ada PPV khas untuk orang Cina. Tak ada. PPV khas untuk orang India. Tak ada. Tak ada. Jangan nak menipu. Siapa cakap ada, jangan nak menipu. Tak ada. So di sinilah perasaan cinta. Sebab apa kita kena buat benda ni? So ini adalah contoh. Ini contoh jawapan. Contoh jawapan yang cikgu sediakan kepada awak. Kalau awak rasa ada idea lain yang lebih bernas, tak ada masalah. Sebab ini adalah soalan kebat dan harus diingat sayang-sayang cikgu. Soalan kebat ini adalah soalan dia ada klausa mana-mana munasabah. Okay, mari kita tengok berapa markah. Okay, saya perlukan sedikit saja masa lagi. Permuafakatan antara kaum akan melahirkan masyarakat yang taat dan setia. Okey, kita menghayati prinsip rukun negara. Okey, menghormati, menghormati kebebasan beragama, kita dapat hidup dalam keadaan sejahtera. 4. Ini fakta, ini huraian, ini contoh, ini inference. Okey.
Semangat kekitaan. Okey, semangat kekitaan dapat dibentuk. Kekitaan. Ini fakta. Okey, hal ini dilahirkan budaya hormat menghormati. Okey, contohnya. Okey, harmoni. Nampak? Dah 8. Okey. Make sure ada paragraf ya. Paragraphing sangat penting. Antara paragraf tolong selang satu baris. Paragraf sangat penting. In between tu, okey. Selang satu baris. Jangan tulis satu saja paragraf semua sekali. Tolonglah sayang, tolong. Kasihanilah pemeriksa-pemeriksa kertas di Malaysia. Okey. So kita tengok yang ni, perasaan cinta. Okey, lahirlah perasaan cinta. Kita sanggup berkorban untuk mempertahankan kedaulatan. Nampak ni? Mempertahankan kedaulatan. Okey, penglibatan sukarelawan ni contoh. Ini fakta, ini huraian lanjut. Okey. Lepas tu keprihatinan ini akan membawa kepada kemakmuran. Ini inference. 5 Cikgu, BPV tu apa Ego? Pusat pemberian vaksin. Okey, contoh. Sebab tu terima kasih kepada yang bertanya. PPV tu apa? Jadi contoh bila awak nak pakai benda-benda ni, okey, kena berhati-hati. Okey, kalau rasa takut ni, tulis pusat pemberian vaksin. Contoh. Gitu. Okey, dapat? Boleh ke tidak? Okey. Cikgu Azman dah masuk pukul 11 bersama dengan Cikgu Azman. Kasih gegar tajuk. Oh betul, awak kena masuk sebab slide Cikgu Azman cantik. Cantik. Teruja saya. Nanti pukul 11 bersama Cikgu Azman. Kejap Cikgu Azman, saya dah nak habis dah ni. Okey, sayang dan cikgu, nampak? Okey. So, nampak? Kenapa kita kena ni? Nampak? Kepribadian. Nampak? Sebenarnya rukun negara tu membentuk keharmonian. Okey, simbol kedaulatan. Kenapa gini? Untuk menjaga imej. Ini jawapan yang lebih ringkas. Okey, yang saya bagikan tadi. Okey, yang saya berikan tadi. Sekejap. Kejap. Alright, sorry for gangguan teknikal sikit. Okay. So kenapa kita ni? So ini antara yang ini contoh jawapan. Dia banyak jawapan yang kita boleh tulis sebab dekat sini kepentingan apa-apa saja yang membawa kepada perpaduan. Kenapa kita nak kita katakan kepentingan mengukuhkan perpaduan adalah untuk kestabilan politik. Kita boleh kaitkan dengan ekonomi. Ada banyak sebenarnya jawapan ni sayang. Banyak jawapan ni, cikgu tak tipu. Okay. So, kita sudah sampai ke penghujungnya. Okay. Saya mendoakan semua calon-calon pada pagi ni akan memperolehi result cemerlang, gemilang dan terbilang. So, lepas tu cikgu nak ingatkan minggu depan cikgu akan bersiaran kembali seperti asal pada hari Ahad jam 9 pagi. So ini adalah hari Ahad. Cikgu, macam kenal Cikgu Azman. Ya, Cikgu Azman ada kejap lagi boleh masuk kelas dia pukul 11. Link yang sama untuk matematik. Tak macam kenal Cikgu dia. Kenal, tak ada masalah. Cikgu memang famous. Macam kenal Cikgu muka dia. Okay. Alright. So kepada semua pelajar-pelajar cikgu yang cikgu kasihi, okay. So soalan-soalan yang ada di sini, okay, kita dah share. So ada 3 soalan. So awak telah menguasai okay. Daniel. Okay, jangan macam tu sayang. Okay, so ini semua akan cikgu upload dekat aplikasi Moodle. So nanti boleh tengok dekat sini. Okay, so minggu depan siri yang terakhir. Kita kasih gegar call kawan-kawan masuk hari Ahad minggu depan. Cikgu akan terangkan tentang teknik khas untuk jawab K-BAT sahaja. So stay tune, ada banyak formula-formula yang cikgu nak share dengan anak-anak hebat cikgu. Okay, so before saya buka untuk sesi soal jawab, kalau ada soalan, alah tak puas nak belajar sejarah Hanim, jangan risau.
Daniel, jangan macam tu Daniel. Cute baby will cikgu. Okay. Alright. Tak ada soalan Haris. Okay. So, it's been a journey. Cikgu recording hari ni boleh dapat di mana ya? Boleh tengok dekat Yayasan Impak punya FB. Saya rasa. Boleh ada kat sana. Tengok kat sana Okay. So, thank you so much everyone. Thank you so much for joining my class. Okay. Thank you.